Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, dengan izin dan juga limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, kita jumpa lagi sekali lagi untuk sambungan usrah kita pada hari ini, yang kita akan bincangkan tentang Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, sejarah kehidupan Imam Ahmad. Sebelum kita mula tentang Imam Ahmad ni, masih lagi pesanan yang sama yang saya kongsikan saban minggu sejak 2 bulan lepas. Kita kena banyak doakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membantu umat Islam yang ditindas di Gaza, yang diserang, yang dibunuh. Sekurang-kurangnya itu boleh kita lakukan. Jadi masih lagi saya ingin kongsikan pesanan yang sama yang di mana-mana pun kita kongsikan juga 2 bulan, 3 bulan ni. Doakan untuk mereka, doakan mudah-mudahan Allah berikan keringanan kepada mereka, Allah berikan kekuatan kepada mereka untuk menghadapi musim sejuk ni. Musim sejuk tanpa elektrik sangat mencabar, kan? Tak ada heater musim sejuk. Mudah-mudahan Allah bagi kekuatan, ketenangan, udara yang nyaman kepada mereka, dan juga Allah bantu mereka ke atas musuh-musuh mereka, dan juga musuh kita juga sebenarnya. Jadi sentiasa teruskan berdoa dalam apa sahaja situasi yang kita boleh doa. Tuan-tuan kalau yang bangun solat malam, ketika solat dalam sujud, ataupun sebelum waktu subuh, ini antara waktu-waktu yang afdal, yang doa. Dalam hadis Nabi SAW sebut, apabila malam telah berlalu 1/3 malam, Allah Subhanahu wa taala akan turun ke langit dunia. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan berfirman, siapa yang meminta kepada aku akan aku berikan, siapa yang meminta keampunan akan aku ampunkan. Jadi kalau tuan-tuan yang bangun awal-awal sebelum subuh ni, itu waktu yang terbaik. Pada ketika itu gunakanlah untuk doa kepada saudara-saudara kita. Itu benda yang pertama saya nak kongsi sebelum kita masuk tajuk ni. Yang kedua, saya nak, ini tak ada kena-mengena dengan tajuk tu, tapi lain. Tadi petang, baru petang tak sat ni, saya duduk tengok Facebook. Saja nak cari benda apa nak cerita, tengok Facebook, duduk scroll tengok. Ada satu majlis, satu orang pelakon ni, nama dia Zamarul Hisham. Saya bukanlah kenal sangat pelakon, tapi saya tengoklah. Dia buat satu majlis. Majlis tu untuk meringankan bebanan pelakon-pelakon lama. Jadi pelakon baru, mereka buat kumpul sama-sama mereka, daripada poket mereka keluarkan duit untuk membantu pelakon-pelakon yang dah lama lah, veteran-veteran ni. Mereka buat. Saya bukan nak cerita tentang kerja lakonan tu baik ke tidak, ada manfaat ke tidak, maksiat ke mudarat ke apa. Saya tak mau cerita tentang tu. Cuma bila tengok tu, saya perasan satu benda. Ramai orang, tuan-tuan juga perasan, ramai orang yang pernah satu ketika mereka diangkat tinggi, mereka dipuja oleh ramai orang, mereka dipuji di mana sahaja mereka berada. Nyanyian mereka dipuji oleh orang ramai. Orang anggap mereka ni sangat hebat, ataupun lakonan mereka sangat meninggalkan kesan. Nama mereka dikenali oleh orang, bahkan tak hilang daripada orang. Orang tengok muka mereka, orang kenal. Orang tengok gambar mereka dalam TV, orang kenal. Dan ramai juga orang yang setelah dia menikmati kemasyhuran yang betul-betul tinggi tu, Allah Ta'ala uji mereka dengan kehidupan yang susah. Sebahagian daripada mereka tak ada rumah, kena mohon rumah PPR, dapat, ada yang tak dapat, tunggu lama. Sebahagian daripada mereka Allah Ta'ala uji dengan kesakitan. Kan, kesakitan. Saya tak mau sebut nama. Saya tahulah nama tapi tak baik nak sebut nama. Ada yang Allah Ta'ala uji dengan kesakitan, yang minta bantuan orang ramai supaya orang hulurkan sumbangan dekat mereka. Ada di kalangan manusia yang masyhur satu ketika dahulu, Allah Ta'ala uji mereka ketika tua dalam keadaan memerlukan kepada bantuan orang lain. Kallun ala ghairihi.
Bantuan orang lain sentiasa diperlukan. Bantuan diperlukan untuk mudahkan hidup dia. Walaupun satu ketika dahulu nama-nama mereka besar. Suara mereka, buka radio je orang kenal suara siapa. Mereka menang banyak anugerah. Tapi sebahagian daripada mereka Allah Ta'ala uji ketika tua. Saya nak sebut satu benda lagi. Kita tak tahu bagaimana kita akan menghadapi hidup tua kita. Kita akan kaya ke, kita akan susah ke, kita akan sengsara ke, kita akan bahagia terus sampai mati. Kita pun tak tahu macam mana kita nak menghadapi hidup kita. Tapi kalau kita lihat di sekeliling kita, orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurniakan kepada dia ilmu. Orang yang Allah Ta'ala bagi ilmu dekat dia, terutamanya ilmu agama. Sebahagian mereka sehingga ketua mereka berbakti kepada orang ramai. Sampai ketua. Dalam hadis Nabi SAW sebut, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Yang terbaik di kalangan kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Di kampung-kampung, di rumah flat, yang satu flat ada 300-400 rumah. Dekat surau tu biasa imam ataupun bilal yang kemahiran dia boleh mengaji Al-Quran dengan baik, dia boleh baca Al-Quran dan dia ajar Al-Quran. Dengan mengajar Al-Quran ni, ramai di kalangan mereka tak adalah nak hidup mewah macam orang yang buat komersial betul-betul. Tapi kalau satu orang budak yang main mengaji bagi RM50, contohlah, zaman ni takkan orang bagi RM5 kan. Kebanyakan orang tua-tua yang mengaji ni, imam-imam masjid, dia pun tak minta pun. Dia tak minta. Dan dia tak letak harga pun. Yang letak harga ni geng komersial lah. Satu budak harga banyak ni dan sebagainya. Ada package pergi ke rumah, ada package mai ke center. Itu cerita lain. Tapi ramai orang tua-tua yang dia pergi jadi imam masjid, dia jadi bilal dan sebagainya. Orang akan bagi dalam envelope je. Kan mak bapak akan bagi kat anak, cukup hujung bulan letak dalam envelope, bagi kat ustaz tu. RM50, RM100. Kalau dia ajak 20 budak, katakan dia ajak 20 budak. Bulan-bulan mai kat dia. 20 kali 50 apa je? Fikir masa depan nak kerja apa ni? Takkan 20 kali 50, 100. Macam mana haji kira? Oh. 20 kali 50, 1000. Ada hadis yang Nabi SAW bagi ancaman dengan mengambil upah dengan Al-Quran. Ada hadis. Ada perbahasan ulama tentang tu. Cuma ala kulli hal, saya pun tak nak masuk perbincangan yang lanjut. Cuma saya nak cerita orang-orang begini, yang hidup dia simple saja, kemahiran dia boleh membaca Al-Quran. Kalau dia ajak 20 orang, mak bapak bagi duit sikit hujung bulan, dia hidup. Dia hidup dan dia tak minta tolong ke orang. Demikian juga orang-orang yang menguruskan jenazah, yang kerja dia mandikan jenazah, kan, mandikan jenazah. Sekali jenazah dia mandi, orang bagilah dekat dia 200, 250. Ini saya bukan cerita pasal package yang 3,000. 3,000 dapat segala keranda, van pun boleh pilih, aircon high ke low, tak, bukan macam ni. Ni yang cerita orang yang kampung-kampung biasa-biasa je. Dengan sedikit kemahiran yang dia ada, dia boleh pergi baca talqin atas kubur ke, boleh pergi baca doa ke atas kubur. Orang bagi kat dia sikit. Hidup mereka ini sampai ke mati, kebanyakan mereka berbakti kepada masyarakat. Selagi lidah dia boleh cakap, dia berbakti pada masyarakat. Ataupun orang yang mengajak sikit-sikit dekat masjid je, dia buka buku, kita kadang-kadang duk pandang rendah kan. Apa ni, duk ajak bab taharah tak habis-habis lagi. Tapi benda simple tu, sampai ke mati memberi manfaat kepada orang. Oh, kena toliah pula. Itu satu hal. Tapi surau kecil-kecil pejabat agama tak cari kot, tak apa. Jadi saya nak bawa cerita ni kepada tuan-tuan dan puan-puan. Orang-orang yang begini, mereka memberi banyak manfaat kepada orang sekeliling. Dan dengan manfaat itu, mereka pun tidaklah hidup susah kebanyakan mereka sampai mereka mati. Dan apabila mereka mati, mereka ni dihormati. Orang hormat mereka. Ada kedudukan di sisi masyarakat. Jadi kesimpulan yang saya nak bawa daripada mukadimah ini, sedikit sebanyak kita sediakanlah diri kita dengan bekalan agama. Di samping bekalan agama ini memberi manfaat kepada kita di akhirat, bekalan agama ini sekurang-kurangnya kita boleh guna untuk memberi manfaat kepada orang sekeliling kita. Sebab ilmu agama adalah ilmu yang berguna. Dia tak ada tarikh luput. Tak ada tarikh luput. Dia tak ada. Kalau mengajar akademik, ada tarikh luput. Orang tu kalau dia nyanyuk, dia tak boleh dah nak mengajar akademik. Ingatan dia dah tak bagus, dia tak boleh dah nak sampaikan hadis. Dia bagi mukhtalid. Orang yang sampai ke peringkat yang dia banyak lupa, dia akan berhenti, dia tak ajak dah. Tapi untuk orang yang memberi nasihat kepada orang ramai,
Haji Rahman kata dulu dia ikut jemaah tabligh, sahabat-sahabat yang ikut jemaah tabligh keluar, ini tak ada talih ruput. Selagi kaki dia boleh bergerak, selagi lidah dia boleh bercakap, dia memberi manfaat kepada ramai orang. Berbeza dengan orang-orang yang satu ketika dahulu mereka hidup dalam kemahsyuran. Orang kenal mereka, suara mereka sedap. Ramai juga di kalangan mereka yang ketika tua Allah Ta'ala uji, orang tak kenal terus. Tua orang tak ambil tahu dah. Orang tak pandang mereka yang tua. Orang akan tengok ketika dia muda punya video, dia punya menari, bukan main sakan, bukan main elok. Yang tu yang orang tengok, orang ingat. Tapi bila orang tengok ketika dia tua, orang tak pandang. Tak suka hang tua, aku suka hang masa hang muda dulu je. Agama tak ada macam tu. Bahkan kalau kita tengok orang tokoh-tokoh di sekeliling kita kan, ketika mereka tua, mereka sangat dihormati. Sangat ada kedudukan yang tinggi di kalangan masyarakat. Kalau travel pun orang bagi tiket bisnes. Kan? Orang bagi tiket bisnes, orang bagi hotel yang bagus, orang bagi, walaupun mereka cakap lah cerita agama, bagi nasihat dekat orang. Saya bukan nak suruh tuan-tuan jadi penunggang agama. Kok mana ada ruang masuk buat duit. Tak, bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya, sekurang-kurangnya dengan agama ini, kita cuba untuk memberi manfaat kepada orang. Sebab manfaat itu berterusan sampai kita mati. Selagi kita mampu memberi manfaat, selagi itu manfaat itu akan mengalir. Boleh mengaji Al-Quran, tajamkan lagi sikit. Nanti boleh ajak budak-budak kecil. Tak ada kemahiran apa-apa, belajar bagi mandi mayat, belajar sembelih binatang. Apa lagi seni-seni agama yang perlu? Belajar bang azan, kan? Belajar azan. Nanti tua-tua berbakti kepada orang di tempat yang kita duduk. Jadi imam kampung ke apa ke. Ini semua perkara-perkara yang Allah Ta'ala jamin kebaikan kita di dunia, di akhirat juga. Di akhirat Allah Ta'ala jamin, di dunia orang-orang yang berbakti untuk agama, Allah jadikan dia tak sengsara lah. Allah uji kita berdasarkan kemampuan kita. Kalaupun dia sengsara, tapi sengsara dalam pada mencari keredaan Allah, tak sama dengan sengsara dalam pada mencari kesenangan dunia. Dua orang yang hidup melarat. Satu orang hidup melarat setelah dia habiskan masa dia untuk mencari agama. Dia melarat. Macam Imam Ahmad yang nanti kita akan baca. Dengan satu orang lagi, dia berlakon, dia menyanyi, dia buat pementasan, dia buat macam-macam seni dia buat. Dia pun sengsara juga. Walaupun dua orang ni, mungkin dua-dua orang hidup susah. Tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kerja yang orang buat untuk agama itu, Allah Ta'ala nilai dan Allah Ta'ala bagi kebaikan. Itu sikit sebanyak cerita sebab yang saya scroll Facebook ternampak lah tu yang nak cerita tu. Bukan nak kata bagus lah mereka tolong kawan-kawan mereka, tapi kita ambil pengajaran di situ lah. Bakti yang tidak akan putus adalah bakti pada agama. Bahkan selepas kita mati sekalipun, ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang berterusan. Tuan-tuan yang ada kemampuan kan, ada kemampuan, ada masa sikit, ajak anak-anak kita mengaji sendiri. Boleh ajak hantar pergi masjid, boleh, bagus juga. Bilal tu kalau dia ajak mengaji bagus. Tapi tuan-tuan dan puan-puan yang boleh mengaji, ajak anak-anak sendiri. Manfaat tu akan berterusan. Benda-benda basic kan, hafal, ajak mereka hafal, kita sendiri ajak mereka hafal surah-surah yang lazim, bacaan-bacaan dalam solat, supaya manfaat itu datang daripada kita. Sekurang-kurangnya lah, kalau tak boleh berbakti pada orang lain, kita berbakti pada keluarga kita sendiri. Okey, sambung cerita kita. Bismillah. Hari ini kita nak cerita tentang Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Imam Ahmad bin Hanbal adalah imam, salah satu di antara imam 4 mazhab. Dalam kelas yang lepas, kita cerita tentang Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Muhammad bin Idris. Hari ini kita nak cerita pula sedikit sebanyak tentang Imam Ahmad bin Hanbal. Kenapa nama-nama ini besar dan nama-nama ini penting? Sebab nama-nama ini mereka, 4 orang ni lah, Ahmad, Syafi'i, Malik dan Abu Hanifah rahimahullah, mereka berada pada kedudukan pertengahan. Sebelum mereka, zaman tidak ada mazhab yang betul-betul di-establish sebagai mazhab. Sebelum mereka, ada para sahabat yang hebat, ada tabi'in yang hebat dan murid-murid tabi'in yang hebat. Tapi kesan pemikiran seseorang tu sebelum zaman mereka, kesan tu terbatas. Dan orang yang hidup pada zaman itu,
ulama yang hidup pada zaman tu, sebelum zaman empat imam besar ni, mereka merdeka di dalam menilai maklumat. Mereka ambil info dari sini, ambil info dari sana, belajar fiqh daripada ulama ni, belajar fiqh daripada ulama itu. Ini zaman sebelum. Dan zaman selepas mereka berempat ini, dan nama-nama lain juga yang sama besar dengan nama-nama mereka, seperti Laith, Sufyan, Sufyan bin Uyainah, Sufyan al-Thawri, Laith bin Sa'ad, nama-nama yang juga besar seperti mereka ini, ramai lagi yang sama macam mereka. Orang-orang ni, zaman selepas mereka pula, manusia mula ikat diri dengan mazhab. Orang tak keluar daripada mazhab. Kebanyakan orang. Meskipun ada ulama-ulama yang hebat juga lahir kemudian, tapi ulama yang lahir kemudian mengikat diri di dalam lapangan mazhab ini. Aku Syafi'i, aku punya penilaian hukum semua mengikut apa yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Aku Hambali, aku ikut apa yang ditulis oleh Imam Hambali. Aku Hanafi dan aku Maliki. Yang ni zaman kemudian. Sebab para ulama yang zaman lepas mereka letak penghormatan yang sangat tinggi pada pendiri-pendiri mazhab ini. Sebab pendiri mazhab ini dianggap sebagai sekolah. Masuk sekolah tu, belajar cara orang tu. Jadi, tak ramai orang yang keluar daripada mazhab. Jadi, itu yang special 4 orang ni. Mereka duduk di tengah-tengah. Di antara zaman terdahulu, yang mana keterbukaan maklumat masih ada, tak ada tokoh yang betul-betul dominan, yang orang ikut dia, betul-betul, 100%. Dan zaman kemudian, yang orang menjadikan tokoh besar sebagai asas dalam belajar ilmu. Ataupun, menjadikan sekolah-sekolah fiqh mengikut tokoh besar. Mereka ni main di tengah-tengah. Di antara salah satu adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Al-Syaibani, Al-Zuhli, Al-Baghdadi. Imam Ahmad, okay, antara keistimewaan Imam Ahmad ini, dalam banyak imam, antara keistimewaan dia, Imam Ahmad adalah seorang yang kepakaran dia di dalam hadis sangat tinggi. Nanti kita akan baca. Imam Ahmad lahir tahun 164, Rabi'ul Awal. Imam Ahmad sebut, aku lahir pada Rabi'ul Awal 164. Tarikh lahir dia tak abang kat orang. Sebab apa dia tak abang? Sebab zaman tu tak penting. Tarikh tak penting. Kebanyakan tokoh-tokoh besar, kita tahu tahun mereka mati, sebahagiannya kita tahu bulan mereka mati. Ataupun mereka dilahirkan. Tapi tarikh tidak penting pada zaman tu. Tarikh bukan sesuatu yang penting. Pada kita, tarikh penting sebab kita nak sambut birthday. Kan, kita tak boleh dah sebulan tu nak sambut birthday, panjang sangat. Tapi pada sisi ulama-ulama terdahulu, tarikh tak penting. Sebab tu tak ada, kalaulah, katakanlah kan, tarikh kelahiran Nabi SAW itu penting, ataupun tarikh kewafatan Nabi SAW itu penting, orang tak berbeza pandangan. Kalau dia betul-betul penting, semua orang akan hafal. Tapi mereka tidak menganggap itu suatu perkara yang penting. Di zaman sahabat, di zaman Nabi SAW, selepas itu, tarikh tak penting. Cuma kata Imam Ahmad, aku lahir pada Rabi'ul Awal 164 Hijrah. Sama seperti Al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad juga masa kecil, ataupun sebelum dia dilahirkan, bapa dia meninggal dunia, dia dibesarkan oleh mak dia, Imam Ahmad. Dan dia mula menuntut ilmu daripada umurnya 15 tahun. Pada tahun kematian Imam Malik dan juga Hamad bin Zaid. Imam Ahmad sebut salah satu salah satu dia punya kekecewaan dia tak dapat jumpa dengan generasi sebelum tu yang memang power. Hamad bin Zaid antara orang yang besar. Dikatakan dia lebih thiqah daripada Hamad bin Salamah, Hamad bin Zaid dan juga Malik bin Anas, Imam Malik. Jadi Imam Ahmad apabila dia mula menuntut ilmu tahun ke-15 tu, masa tu Imam Malik meninggal dunia. Dan dia juga tak sempat bertemu dengan Sufyan al-Thawri. Tuan-tuan, kalau kita dah ikut kuliah-kuliah hadis ni, kita kena tahu nama-nama ni semua nama besar. Bahkan nama Thawri di sudut hafazan mungkin lebih besar daripada nama Malik. Abdul Rahman bin Mahdi kata, kamu tak jumpa dengan Thawri, tak ada masalah. Kerana ilmu Thawri berada baina katifai Ahmad. Di antara dua Ahmad punya bahu ada ilmu Thawri. Tapi Imam Ahmad tak sempat jumpa dengan dia. Imam Ahmad kutip daripada orang-orang yang mendengar daripada Thawri. Imam Ahmad sempat jumpa dengan Sufyan bin Uyainah. Dia ambil beberapa hadis daripada Sufyan. Dan dia juga sempat jumpa dengan Abdul Rahman bin Mahdi. Abdul Rahman bin Mahdi, dia belajar daripada Abdul Rahman bin Mahdi. Abdul Rahman bin Mahdi pun ambil hadis daripada dia. Hebatnya Imam Ahmad ni, bayangkan Abdul Rahman bin Mahdi dengan Waqi'.
Waqi' yang Imam Syafi'i punya guru, yang Imam Syafi'i tanya dia soalan, mengadu kurang hafazan. Waqi' dengan Abdul Rahman bin Mahdi, dua-dua orang murid As-Sawri. Antara murid yang kuat, dikatakan mereka berdua antara orang yang paling kuat mengingat daripada As-Sawri. Tapi mereka berbeza 60 hadis. Abdul Rahman bin Mahdi kata bunyinya begini, jalannya begini. Daripada Sawri, sanad dia ke atas begini. Waqi' berbeza. Imam Ahmad kata, aku kira perbezaan Waqi' dan juga Abdul Rahman bin Mahdi ada 60 hadis mereka berbeza tentang Sufyan. Bila dia pergi habaq, dia buat research ya. Dia pergi habaq kepada Abdul Rahman bin Mahdi. Ini yang aku dapati, ada 60 hadis hang dengan Waqi' tak sama. Ibn Mahdi kata kat dia, hang rasa mana satu yang betul? Ahmad bagi tahu, di sini hang betul, di sini dia betul, di sini dia tu salah. Abdul Rahman bin Mahdi kata, kalau begitu hang kata, itulah yang betul. Sedangkan Ahmad tak pernah jumpa Sawri. Powernya ingatan Ahmad, dia kumpul daripada banyak jalan periwayatan. Ini kehebatan dia. Imam Ahmad mengadu kat anak dia, kami dulu takkan tulis hadis selagi kami tak jumpa hadis tu daripada 6-7 jalan. Tapi zaman selepas tu, fuqaha jumpa satu jalan, dia berkatakan yang tu hadis. Tu zaman anak dia. Zaman kita lagilah, satu jalan pun tak ada. Apa pun tak ada. Tapi nak abang kata kekuatan hafazan Imam Ahmad, murid-murid Sawri yang pernah jumpa Sawri akan datang bertanya kepada dia yang tak pernah jumpa Sawri pun apabila mereka berbeza tentang Sawri. Jadi ini di antara kehebatan dia. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i juga murid dan juga guru kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad belajar daripada dia. Imam Syafi'i datang ke Baghdad. Imam Syafi'i kata, aku tak tinggalkan di Baghdad orang yang lebih hebat daripada Ahmad. Dan dia mengambil hadis daripada Ahmad. Banyak hadis yang diambil daripada Ahmad. Abdul Razak ni zaman tu sifu hadis, adalah guru kepada Imam Ahmad. Abdul Razak, Imam Ahmad selalu dia pergi ke Yaman untuk jumpa Abdul Razak dan belajar hadis daripada Abdul Razak sebab dia sayang. Dia sayang dan antara guru yang paling dia hormati. Ketika Imam Ahmad tengah susah, dia tengah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum ujian dia dengan Al-Mu'tasim tu, dia susah. Abdul Razak bila dengar kesusahan Ahmad, Abdul Razak nak bagi duit kat dia. Ahmad kata dia tak terima. Ramai lagi nama-nama orang nak bagi kepada Ahmad. Yazid bin Harun nak bagi duit ke Ahmad, Ahmad tak terima. Ahmad bagi tahu kat mereka, kalau aku terima daripada seseorang, orang yang aku ambil adalah daripada Abdul Razak. Tapi dia tak ambil duit. Ini kehebatan yang ada pada Ahmad. Nanti kita bacalah, kemudian kita akan sampai di situ. Dia juga belajar dengan Ali bin Madini. Ali bin Madini guru dia, nama besar dalam hadis. Cuma apabila berlaku fitnah, ada zaman berlaku fitnah di mana kerajaan jadi Mu'tazilah. Ketika itu Ahmad dia fras dengan ramai ulama besar sebab mereka memilih untuk mendiamkan diri. Mereka tak lawan dengan khalifah. Dia lawan betul-betul. Sekali kita sampai bab tu. Jadi kata Abdullah bin Ahmad, setelah isu tu berlaku, dia putuskan hubungan dengan ramai orang. Nama-nama besar, antaranya Ali bin Madini. Imam besar Ali bin Madini, tapi bila zaman berlaku fitnah, Ahmad lawan, mereka memilih untuk tidak berlawan. Mungkin mereka ada keuzuran, mereka tak ada kekuatan, kalau mereka kena pukul, mereka mati dan mereka melihat kematian orang lain, tetapi Ahmad geram dengan mereka lah. Ahmad meninggalkan hubungan dengan mereka ketika itu. Di antara yang belajar daripada Imam Ahmad rahimahullah adalah Al-Imam Al-Bukhari. Ada satu hadis Al-Bukhari ambil daripada Ahmad dalam sahih dia. Imam Muslim ambil beberapa hadis, Abu Daud ambil beberapa hadis. Selain daripada tu, An-Nasa'i, At-Tirmizi, Ibnu Majah, mereka tak jumpa dengan Ahmad. Mereka ambil daripada orang lain yang dengar daripada Ahmad. Sama macam Ahmad daripada Sawri. Al-Bukhari ada ambil satu hadis daripada Ahmad. Ada orang bertimbulkan soalan, kenapa Al-Bukhari tidak meriwayatkan daripada Asy-Syafi'i, tapi meriwayatkan daripada Ahmad? Sebahagian orang yang taksub ni dia berkata Bukhari tak suka Syafi'i. Bukhari kata Syafi'i tak kuat pasal hadis. Wallahu a'lam. Alasan yang lebih tepat adalah Asy-Syafi'i bukan pengumpul hadis. Dalam erti kata macam Ahmad dan Malik. Jadi hadis-hadis yang Bukhari nampak ada nama Asy-Syafi'i, Al-Bukhari boleh riwayatkan dengan jalan yang lebih pendek tanpa menyebut nama Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi tidak ada keperluan. Sebab semua hadis yang melalui jalan Imam Asy-Syafi'i pada Al-Imam Al-Bukhari dan pengkaji-pengkaji hadis yang nuqad, mereka boleh sampai kepada hadis tu dengan jalan yang lagi pendek. Jadi mungkin itu antara sebab dia tak riwayatkan daripada Al-Imam Asy-Syafi'i. Daripada Ahmad, dia riwayatkan. Demikian juga Imam Muslim banyak meriwayatkan hadis daripada Ahmad. Apa lagi ceritanya?
Imam Ahmad dia lahir di Basrah, kemudian dia pergi ke Kufah, berjumpa dengan Sufyan bin Uyainah. Selepas itu Imam Ahmad kata dia buat haji 5 kali. 3 kali haji dia tu dia jalan kaki. Imam Ahmad ni orang yang susah. 3 kali haji dia jalan kaki. Imam Ahmad, antara satu soalan yang orang tanya kat dia ni Arab ke bukan? Dia tak jawab. Dia kata nahnu abna al-masakin. Kami orang-orang miskin, anak orang miskin. Dia tak abang dia Arab ke tidak. Orang tanya dia tak abang. Dan dia orang yang gelap, kulit dia gelap. Imam Ahmad kulit gelap, asmar, syadidul samr. Kulit dia gelap betul lah kulit Imam Ahmad ni. Orang tanya dia, hang Arab ke bukan? Dia tak jawab. Wallahu a'lam. Tapi dia ni satu orang yang tawaduk, yang tidak pernah berbangga-bangga dengan keturunan dia. Antara kehebatan Imam Ahmad juga tawaduk. Para ulama menceritakan bahawa tawaduk Imam Ahmad ini berada pada tahap yang sangat hebat. Dia mengelakkan, ketika Imam Ahmad hidup di Kufah, di Baghdad, dia mengelakkan untuk pakai baju-baju yang dipakai oleh ulama. Zaman itu ulama daripada selipar khas mereka dan mereka ada kain khas mereka. Ahmad tak pernah pakai. Ahmad tak pakai. Dia pakai selipar biasa dan juga kain biasa. Anak dia meriwayatkan apabila orang pergi ke rumah dia, kalau orang tak perasan, cara kehidupan dia adalah ahli ibadat. Dia akan duduk dan dia akan solat ataupun berdoa. Tapi apabila keluar, dia tunjukkan dia punya personality yang biasa sebagaimana kebanyakan orang. Al-Marwazi meriwayatkan, bila masuk dalam rumah Ahmad, kebanyakan masa dia akan duduk khusyuk dan juga mutarabbi'an khashi'an. Apabila dia keluar, falam yatabayyan minhu shiddat khusyuk. Apabila dia keluar, tidak kelihatan tanda-tanda orang yang khusyuk. Ini tahap tertinggi. Tuan-tuan, ada orang kan, sebahagian orang, dia cerita pasal sufi ni bagus. Cerita pasal sufi bagus. Cerita tentang membersihkan jiwa, membersihkan amalan. Tapi orang nampak tanda dia sufi. Ataupun dia menzahirkan kepada orang tanda-tanda itu. Kadang-kadang, tanda tu lagi besar daripada diri orang tu sendiri. Pakaian orang yang sabar. Tapi tengok tak sabar pun. Orang marah dia bergaduh, boleh tahan juga dia punya kasar bergaduh. Cara pewatakan yang nak dizahirkan sebahagiannya yang masuk dalam alam ibadat, tasawuf dan sebagainya, cara pembawaan mereka nak membawakan yang mereka ni boleh terima. Siapa nak tegur pun boleh, mereka merendah diri. Tapi kalau orang tegur lebih sikit, mereka block, mereka delete. Kata sabar macam mana? Kadang-kadang teguran tu betul. Berbeza dengan para imam besar. Imam Syafi'i kita baca minggu lepas. Imam Syafi'i bila ditulis, orang kata kan, kita dah sebut dulu, apabila kamu mendengar Syafi'i berkata-kata, kamu akan tahu bahawa sesungguhnya tulisan dia tu sangat sedikit berbanding dengan ucapan dia yang besar. Dia tulis tu sikit je, tapi bila orang duduk dengan dia, orang akan tahu lautan ilmu dia yang lebih besar daripada tu. Demikian juga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Khusyuknya hanya orang boleh nampak apabila orang sembunyi curi-curi tengok dia, orang nampak dia khusyuk. Apabila orang melihat Imam Ahmad keluar dengan orang ramai, tanda khusyuk itu hilang. Pakaiannya bukan pakaian yang biasa dipakai oleh para ulama. Dia pakai pakaian orang biasa yang berjalan. Itu antara kehebatan mereka. Antaranya lagi, antara guru yang paling rapat dengan Imam Ahmad adalah Hushaim. Hushaim ni 20 tahun Imam Ahmad duduk dengan dia, sampailah bila dia meninggal dunia, baru Imam Ahmad keluar daripada Baghdad untuk pergi ke Kufah. Ketika itu dia pergi ke Kufah dan dia teruskan berjumpa dengan orang lain, duduk dengan Waqi', belajar hadis Thawri dan sebagainya. Sehingga kata Imam Ahmad, khudh ayy kitab syi'ta min kutub Waqi' fa in syi'ta an tas'alni 'anil kalam hatta ukhbiruka al isnad wa in syi'ta bil isnad hatta ukhbiruka bil kalam. Ahmad punya pakar tentang pemikiran Waqi' ni, dia sebut kepada anak dia Abdullah, anak dia 2 orang, Abdullah dengan Saleh. Dia sebut kepada Abdullah, ambil mana-mana kitab Waqi'. Waqi' meriwayatkan banyak hadis. Bacakan hadis tu sanad sahaja, aku akan sambung matan hadis tu. Ataupun bacakan matan sahaja, aku akan sambung sanad hadis tu. Kerana dia betul-betul kenal dengan Waqi'. Kenal yang mendalam punya kenal. Sebab tu, itu Waqi'. Atas lagi daripada Waqi' adalah Thawri. Jadi dia punya tahap pengetahuan dia, zaman tu tak ada orang boleh tanding dia.
sejarah pertemuan Ahmad dengan Waqi'. Disebutkan Imam Ahmad duduk di Baghdad, Waqi' duduk di Kufah. Fatwa-fatwa Abu Hanifah di Kufah famous ketika itu. Ta'sub Hanafi kan, depa bergaduh dengan Syafi'i, dengan Imam Syafi'i di Kufah. Bila Imam Ahmad sampai ke Kufah, orang tanya dia soalan, ini kehebatan Ahmad. Dia paling kurang ijtihad dengan menggunakan akal berbanding mana-mana mazhab. Sebab dia punya hafazan dan ingatan dalilnya kuat. Kalau tak ada Quran, dia ambil hadis. Kalau tak ada hadis, dia ambil ijma'. Kalau tak ada ijma', dia ambil fatwa sahabat. Jadi kebanyakan fatwa Ahmad datang daripada qala fulan, qala Ibnu Abbas, qala Abdullah bin Umar, qala Abdullah bin Mas'ud. Itu keluar daripada mulut dia. So bila dia sampai di Kufah, orang Kufah kebanyakan mereka hadis kurang. Mereka akan guna akal. Hukum ni macam mana? Hukum ni haram. Sebab hukum yang macam ni ada dalam Al-Quran haram. Bila ada dalam Al-Quran haram, sebab dia sama, itu haram, ini pun haram juga. Ini kaedah orang yang, ini kaedah istimbat, tapi ini famous di Kufah. Kaedah Abu Hanifah banyak menggunakan qiyas dan sebagainya. Tapi Ahmad, setiap kali orang tanya Ahmad akan bacakan hadis bagi jawapan. Ahmad akan bacakan fatwa sahabat untuk bagi jawapan. Sehingga orang Kufah pergi mengadu kepada Waqi'. Orang kata ada satu budak baru mai daripada Baghdad, duk buat terror pula. Kita duk ajak hadis, kita duk belajar fiqh macam biasa, dia mai-mai dia cuma kata ni riwayat itu, ini riwayat ini. Orang pergi mengadu kat Waqi'. Waqi' panggil Ahmad. Waqi' panggil Ahmad dan Waqi' tanya kepada dia soalan. Sama juga Ahmad jawab macam dia jawab kepada orang lain. Kata Nabi SAW begini, kalau ada hadis. Kalau tak ada hadis, fatwa sahabat begitu. Kata Imam Waqi' bila dia mendengar apa yang disebutkan oleh Ahmad, Waqi' kata, okey, kalau begitu tak apa. Orang tanya kepada Waqi', pasal hang tak marah dia? Kami buk mai dia. Jumpa hang, supaya hang marah dia, supaya dia jaga diri dia, jangan lebih-lebih ingat. Waqi' kata, rajulun yaqulu qala Rasulullah, ish aqulu lahu. Seorang lelaki yang mai kat kita, dia kata Nabi SAW berkata sekian, apa nak suruh aku kata apa dekat dia? Dia bukan buat fatwa. Yang dia buat, dia kata Nabi cakap macam tu, aku nak bantah dia macam mana? Thumma qala, laysal qaul illa kama qulta ya Aba Abdillah. Waqi' kata, tidak ada fatwa melainkan sebagaimana fatwa yang engkau sebut, wahai Abu Abdullah, iaitu merujuk kepada Ahmad. Faqala al-qaum li Waqi' khada'aka al-Baghdadi. Kaum orang ramai bila dengar jawapan Waqi' tu, orang ramai kata sesungguhnya budak Baghdad ini telah memperdaya Waqi'. Dia tipu Waqi' supaya Waqi' pun terpedaya dengan dia. Ini beza orang cerdik dengan orang tak cerdik. Orang tak cerdik dia pun nak bergaduh je. Orang cerdik dia tahu tahap dia. Waqi' tahu kehebatan ilmu Ahmad. Ahmad bacakan hadis. Bila dia tahu, nak buat apa lagi? Ahmad betul ya? Dan Ahmad banyak mendengar daripada Waqi' juga. Antara yang memuji Imam Ahmad juga Abu Zur'ah. Abu Zur'ah Ar-Razi. Abu Zur'ah Ar-Razi ni zaman sebelum Al-Bukhari sikit, dia ada dua orang yang pakar tentang profil muhaddisin, Abu Hatim dengan Abu Zur'ah. Abu Hatim dengan Abu Zur'ah, dua orang Ar-Razi. Abu Zur'ah, apabila orang tanya kepada dia, anta ahfaz am Ahmad? Orang tanya dekat dia, hang punya hafazan bagus ke Ahmad punya hafazan bagus? Orang tanya kepada Abu Zur'ah. Kata Abu Zur'ah, bal Ahmad. Ahmad punya hafazan lebih bagus. Orang tanya dia, pasal apa hang kata Ahmad lagi bagus daripada hang? Abu Zur'ah kata, aku pernah jumpa buku Ahmad. Aku buka buku Ahmad, ada sanad yang penuh. Sanad yang penuh. Ini tawaduk Imam Ahmad. Bila dia mengajak, dia baca. Abu Zur'ah sebut, Ahmad akan baca buku. Walaupun ingatan dia kuat, dia akan baca buku. Sekali tu kami pergi ambil buku dia. Dia ni duk ajak baca buku betul, kita ambil buku dia, tengok apa yang ada dalam buku dia. Dia pun ambil buku dia. Abu Zur'ah kata, aku dapati kepala sanad tak ada. Hujung sanad je ada. Fulan, an fulan, an fulan, an fulan. Dia susun ikut musnad orang tertentu. Musnad ni maksudnya dia ikut nama perawi. Hadis Sufyan As-Sauri, nah semua As-Sauri duduk kat situ. Hadis Malik, semua Malik duduk kat situ. Mereka menyangka bahawa, oh Ahmad tulis ni senang susun supaya dia boleh ingat. Sehingga mereka mendengar dia bercakap. Apabila Ahmad letak buku kat depan dia dan dia mula bercakap, dia kata hadis ni daripada Waqi', daripada Sufyan As-Sauri. Hadis ni daripada Abdurrahman bin Mahdi, daripada As-Sauri. Kata Abu Zur'ah,
kemahiran itu tidak ada pada kami. Kepala sanad dia tak tulis. Haf tulisan tu daripada ingatan dia. Atas dia tulis, bawah tak ada. Abu Zur'ah kata, itu tak ada pada kami. Kami menulis setiap ilmu, tapi Ahmad tidak. Ahmad, benda yang dia dengar, dia simpan. Apabila dia bercakap, nak dapat ilmu Ahmad, tak dapat dalam buku dia. Haf tu duduk dalam kepala dia. Atas tu baru dia baca daripada buku dia. Abu Zur'ah kata, kami menjangkakan yang Ahmad ni, sanad dia baca dalam buku dia. Tak, dia tak baca. Kami ingat semua hadis Sauri tu dia dengar daripada seorang. Ada berpuluh-puluh orang yang dia dengar. Dan dia tahu. Kat sini orang ni, kat sini orang ni, kat lagi satu orang lain. Itu di antara kehebatan Ahmad. Ishaq bin Rahawai ataupun Rahuyah disebutkan, apabila bercerita tentang hadis, ramai orang boleh bercakap pasal hadis. Tetapi apabila bercerita natadzakar, dia duduk Ahmad, Ishaq dan juga Yahya bin Ma'in. Natadzakar fa aqul ma fiqhuhu wa ma tafsiruhu fasakatu illa Ahmad. Apabila kami mula bertanya tentang maksud hadis, hukum fiqh di sebalik hadis, semua orang mendiamkan diri melainkan Ahmad sahajalah yang menjawab pada ketika itu. Ini antara kelebihan dia. Apa lagi sebelum kita masuk pasal fitnah? Ini yang Imam Az-Zahabi kongsi tentang Ahmad. Ini yang saya sebut tadi, perbezaan antara Waqi' dan juga Abdul Rahman bin Mahdi. Ahmad dan juga Abdul Razak, dia selalu berjumpa dengan Abdul Razak. Abdul Razak nak bagi duit dekat dia, dia tak terima. Ada satu cerita yang disebutkan oleh Al-Marwazi juga. Ishaq bin Rahawai dia cerita, satu ketika aku dengan Ahmad berjalan pergi ke Yaman untuk jumpa Abdul Razak belajar hadis. Abdul Razak ni dia tu saya sebut tadi, dia ni kira taiko hadis lah, guru besar dekat Yaman. Orang kan pergi ke Yaman untuk jumpa dia. Tapi dia ada sikit bau-bau macam tasyayyuh, dekat dengan Syiah. Abdul Razak ni, orang yang tak kenal dia akan kutuk dia. Orang akan kutuk dia sebab dia dekat dengan Syiah, orang tak kenal dia. Tapi murid-murid dia pun tak kata lebih-lebih kat dia. Imam Ahmad buat ulasan yang sama. Dikatakan Abdul Razak kutuk Muawiyah. Ahmad kata, aku tak dengar, aku tak tahu. Tapi murid-murid dia respect dia. Dia akan pergi ke Yaman untuk jumpa dengan dia. Ishaq dengan Ahmad pergi ke Yaman satu ketika pada hari raya Aidil Adha. Jalan masuk ke masjid. Masuk ke masjid, sampai je masuk masjid, mereka diam, tak baca takbir dah. Ahmad pun diam, Ishaq pun diam, Abdul Razak pun diam juga. Abdul Razak kata kepada mereka, Ra'aitu Ma'mar wa Thawri fi hadzal yawm kabbar. Wa inni ra'aitukuma lam tukabbir falam ukabbir. Kata Abdul Razak, aku pernah duduk dekat sini dengan Ma'mar dan Thawri. Kita cerita tadi, ni generasi sebelum mereka. Aku pernah sampai hari ni dengan Ma'mar dan Thawri. Mereka berdua bertakbir bila masuk dalam masjid. Tapi bila aku jalan dengan nampak dua orang, Ahmad dan juga Ishaq, dua-dua orang tak bertakbir. Pasal apa tak bertakbir? Abdul Razak kata, hampa tak bertakbir, aku pun ikut hampa tak takbir jugalah. Sebab Abdul Razak, kepakaran dia, dia mengumpul riwayat. Ada sahabat yang bertakbir dalam masjid. Ada sahabat yang dia tak suka takbir dalam masjid. Bising, mengganggu orang. Abdul Razak kata, hampa dua orang tak takbir, aku ikut kamu. Kata Ishaq, nahnu nara takbir, walakin syaghalna bi ayyi syai'in nabtadi minal kutub. Ishaq kata, kami punya pandangan bagus bertakbir. Sama macam Ma'mar dengan Sufyan tu, main dalam masjid takbir hari raya. Cuma kami duk fikir macam mana, apa bab pertama kami nak start belajar dengan hang ni, kami duk susun dalam kepala apa benda nak start belajar dulu, kami pun tak takbir, duk fikir. Hang pun diikut kami tak takbir juga. Jadi dia hormat depa pun hormat dia, sedangkan kesemua mereka ni pandangan mereka takbir dikuatkan dalam masjid. Bila Abdul Razak, antara penghormatan yang dia bagi kepada Ahmad adalah Ahmad sampai Yaman je, Ahmad akan jadi imam. Yang dilantik untuk menjadi imam adalah Ahmad. Dan demikianlah pujian-pujian yang diberikan oleh ramai orang. Kata Imam Syafi'i, tidak ada orang di Baghdad yang lebih hebat daripada Ahmad yang aku tinggalkan di situ. Abdul Razak kata, aku tak jumpa orang yang lebih wara' dan lebih faqih daripada Ahmad. Bayangkan Abdul Razak, dia jumpa dengan As-Sawri, jumpa dengan Malik, jumpa dengan Ma'mar, jumpa dengan Ibnu Jurayj. Ni nama-nama top atas daripada dia. Tapi Abdul Razak kata, aku tidak pernah jumpa ada orang yang dia punya ingatan lagi bagus daripada Ahmad. Fiqhnya lebih bagus daripada Ahmad. Jadi ini antara pujian-pujian yang diberikan kepadanya. Qutaibah bin Sa'id. Kata Qutaibah bin Sa'id, orang yang paling baik di zaman kami, paling power,
adalah Abdullah bin Mubarak. Sebab Abdullah bin Mubarak, dia banyak menulis melawan semua ahli bid'ah. Selepas Abdullah bin Mubarak adalah Ahmad bin Hanbal. Orang tanya kepada Qutaibah, kalau Ahmad hidup pada zaman Thawri dan juga Al-Auza'i, Qutaibah bin Sa'id kata, kalau dia hidup di zaman mereka, pastinya dia akan duduk di depan mereka. Kerana kehebatan yang ada pada dia. Ini sedikit sebanyak cerita tentang Imam Ahmad. Apa lagi? Itu je kot yang ringkas tentang Imam Ahmad. Dan seterusnya, Imam Ahmad diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan fitnah. Fitnahnya apa? Bab ni penting untuk kita kena tahu. Zaman Imam Ahmad ataupun sebelum zaman Imam Ahmad, timbul ajaran sesat yang namanya Jahmiyah. Jahmiyah ni apa? Ataupun Mu'tazilah, aliran yang menggunakan akal untuk faham dalil. Dalil tunduk kepada akal. Dalil dengan akal ni sepatutnya di zaman salaf bergerak selari. Dalil dan akal selari. Kalau tak ada dalil yang bercanggah betul-betul dengan apa yang akal nampak, tak ada. Basic logic inline dengan dalil. Tetapi datang aliran Mu'tazilah. Mereka menilai semua dalil-dalil syarak, terutamanya yang berkaitan dengan sifat Allah, ikut hukum akal. Saya dah sebut banyak kali sebelum ni. Antara yang dilakukan oleh Mu'tazilah adalah menafikan kalamullah. Al-Quran, kata mereka, bukan kalamullah. Idea ni berkembang. Kita dah sebut dalam kuliah lain macam mana dia berkembang, tapi pada mereka Al-Quran bukan kalamullah. Sebab Al-Quran tu baru. Dia terdiri daripada huruf-huruf yang bercantum menjadi perkataan. Perkataan-perkataan yang bercantum menjadi ayat. Ayat-ayat yang bercantum menjadi surah. Ada percantuman. Bila ada percantuman, ini benda baru. Bila dia benda baru, dia bukan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kalamullah. Idea Mu'tazilah. Sedangkan sebelum tu, para imam salaf semua kata Al-Quran kalamullah. Mereka tak persoalkan dah, baru ke lama hang punya pasal, tak penting. Yang penting Al-Quran kalamullah. Setiap patah daripada Al-Quran kalamullah. Alif, lam, mim tu kalamullah. Qul huwallahu ahad kalamullah. Idea Mu'tazilah ni datang. Mereka kata nama kalamullah ni sebab penghormatan pada Al-Quran sahaja. Tetapi hakikatnya dia bukan kalamullah. Dia adalah makhluk yang Allah Ta'ala cipta macam Allah Ta'ala cipta kamu juga. So, idea ni, dia mula berkembang di zaman Khalifah Ma'mun. Ma'mun ni tahun 216 kot. Ya, Abbasiyah. Di zaman Khalifah Ma'mun, idea ini berkembang sebab dia pemerintah yang suka membaca, dan bila dia suka membaca, dia ambil idea ni dan dia cuba kembangkan dalam masyarakat dia, Ma'mun. Apabila dia cuba kembangkan idea, di zaman itu ada satu ulama yang besar namanya Yazid bin Harun. Yazid bin Harun adalah ulama yang public figure yang dihormati oleh semua orang. Yazid kalau cakap, orang ikut. Kalau Yazid kata lawan pemerintah, jatuhkan Ma'mun, orang akan jatuhkan dia. Jadi, Khalifah sembunyikan idea dia yang sesat sebab takut dengan Yazid bin Harun. Takut Yazid akan gerakkan orang untuk lawan dia. Khalifah percaya Al-Quran tu makhluk. Tetapi tak berani nak suarakan idea sebab Yazid bin Harun masih hidup. Sehingga beberapa ketika, Khalifah nak sebarkan idea dia, dia nak test. Dia hantar orang pergi ke masjid yang Yazid tengah mengajar. Yazid ajak ramai orang mendengar kuliah dia, ajar idea. Orang datang, dia kata, Khalifah keluarkan arahan, sampaikan kepada orang ramai bahawa Al-Quran adalah makhluk. Yazid kata, tak, kadzabta, kamu tipu. Khalifah takkan cakap macam tu. Hari kedua sama juga. Arahan daripada Khalifah, Al-Quran adalah makhluk. Yazid bin Harun kata, kadzabt. Dan orang ramai bangkit untuk membantah. Sampai berita itu kepada Khalifah, Khalifah pun diamkan diri. Tak berani. Sebab Yazid bin Harun masih hidup. Dia public figure yang betul-betul kuat berpegang dengan sunnah. Ketika Ahmad susah, dia offer nak bagi ke Ahmad 500 dirham. Ahmad kata dia tak ambil. Tu hebatnya Ahmad, dia tak ambil duit pasal siapa pun. Dia susah. Dia susah. Makanan tak cukup. Bila orang cerita kat dia makanan tak cukup, orang cerita kepada Abdul Razak. Abdul Razak menangis. Abdul Razak kutip duit yang ada dekat rumah dia, kutip barang perhiasan isteri dia, jual nak bagi ke Ahmad. Ahmad kata, aku tak ambil. Kalau aku nak ambil daripada siapa-siapa, aku akan ambil daripada hang. Respect kepada guru Abdul Razak, tapi aku tak ambil. Yazid bagi pun dia tak ambil.
Abdul Razak bagi pun dia tak ambil. So, setelah Yazid bin Harun meninggal dunia, ketika itu barulah khalifah mengeluarkan arahan untuk cerita dekat orang yang Al-Quran adalah makhluk. Yazid bin Harun dah mati, tak ada orang yang figure besar untuk lawan. Ma'mun barulah keluarkan idea dia, sebarkan idea di seluruh negara. Sebarkan kepada semua tempat Al-Quran adalah makhluk. Dan dia siksa para ulama untuk mengikut idea tu, untuk sampaikan dekat orang, jangan kata Al-Quran kalamullah, kata makhluk. Dan dia membunuh para ulama yang tak ikut pandangan itu. Antara yang dibunuh adalah Al-Buwaiti. Tentu ingat tak? Kuliah yang lepas kita cerita tentang firasat Al-Imam Syafi'i. Al-Rabi', Al-Buwaiti dengan Al-Muzani, 3 orang datang jumpa Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i kata kepada Ar-Rabi', anta yamut fil hadis, hang akan mati berpegang dengan hadis, mengajar hadis. Imam Syafi'i kata kepada Buwaiti, anta tamut wa hadha yamutu fil hadid. Dia akan mati ketika di dalam besi, terkurung di dalam besi. Al-Buwaiti, Allah Ta'ala takdirkan dia mati dalam penjara Ma'mun. Dan juga yang ketiga, Al-Muzani. Imam Syafi'i kata, lau jadalta syaitan la ghalabtahu. Al-Muzani, kalau hang lawan hujah dengan setan, setan pun nanti kalah hang. Dia power gila debat. Dan Al-Muzani menjadi orang yang hebat. So Al-Buwaiti, sebagaimana firasat Al-Imam Syafi'i, murid Al-Imam Syafi'i, salah seorang yang dibunuh oleh Ma'mun. Apabila Ma'mun, Imam Ahmad dia membantah daripada awal. Ketika itu ramai orang memilih untuk mendiamkan diri. Mereka tak setuju dengan pandangan Ma'mun ataupun pandangan Mu'tazilah, tapi tak boleh nak lawan, mereka pilih untuk diamkan diri. Pada ketika fitnah itu kuat. Sebab itu Imam Ahmad ada masalah dengan mereka semua. Ali bin Madini, Yahya bin Ma'in yang kawan baik dia. Tapi apabila Ahmad bangun melawan, ramai di kalangan mereka memilih untuk mereka slow down. Dikatakan Al-Imam Al-Bukhari juga pada peringkat awal tidaklah begitu melawan. Sehingga kemudiannya Al-Bukhari tulis kitab Khalq Af'al Al-Ibad. Dikatakan tak ramai yang melawan macam Ahmad. Ahmad bangun dan dia lawan. Idea khalifah dia betul-betul dia tolak. Para ulama ketika lain mereka buat pilihan untuk diamkan diri. Sebahagian mereka sebab disiksa teruk, ada yang dipenjara, mereka buat trik. Sebahagian mereka buat trik. Bila orang khalifah akan hantar orang pergi tanya, Al-Quran makhluk ke kalamullah? Dia akan buat innal Quran wal Zabur wat Taurat wal Injil was Suhuf hadhihi makhluqat. Sesungguhnya Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil dan Suhuf Ibrahim, ini semua adalah makhluk. Okey, pemerintah punya investigator kata okey, settle, depa ni geng kita balik. Bila pemerintah punya investigator balik, orang pergi tanya kepada guru-guru ni, macam mana boleh kata makhluk? Sedangkan kita duk belajar dalam Al-Quran dan Sunnah kata ini kalamullah. Mereka akan kata, aku bukan kata kitab-kitab tu makhluk. Aku kata jari aku 5 ni makhluk. Jari aku yang makhluk. Kitab tu kalamullah betul. Tapi tak berani nak lawan. Orang bagi nasihat kepada Ahmad, jangan lawan juga. Ahmad kata, kalau hang diam, aku pun diam. Macam bila orang awam nak tahu kebenaran? Kalau kita semua pilih untuk diam, orang awam nak tahu macam mana? Ahmad lawan. Sampailah Ma'mun dapat tangkap Imam Ahmad. Bila Imam Ahmad nak dibawa daripada Baghdad, Imam Ahmad doa pada ketika itu, mudah-mudahan Allah tak bagi aku nampak muka Ma'mun, Ma'mun pun tak nampak muka aku. Kena doa, dia pun mati. Dia mati sebelum sempat berjumpa dengan Ahmad, dia mati. Bila dia mati, dia diganti oleh Mu'tasim. Mu'tasim lagi teruk pada Ma'mun. Bunuh orang, dia penjarakan Ahmad. Ahmad dipenjara 30 tahun. 30 bulan Ahmad dipenjarakan. Zaman Mu'tasim. Tekanan itu sangat kuat. Apabila dia dipenjara, dia dipukul, sehingga ketika Ahmad tua, dia buka baju dia, kelihatan bekas-bekas dipukul. Dalam penjara, dia pukul dia paksa dia untuk kata Al-Quran makhluk. Ramai orang yang tewas. Ahmad sentiasa bertahan. Dalam riwayat disebutkan, motivasi Ahmad adalah siapa? Para ulama ketika itu ramai yang takut. Takut nak bersuara. Para ulama. Motivasi Ahmad adalah penghuni penjara lain. Ahmad jumpa mereka, Ahmad tanya, sembang dengan mereka. Ada satu orang jumpa Ahmad, dia kata, hang mengaku je lah Quran makhluk, Allah Ta'ala akan maafkan hang. Lepas tu hang minta, uzur tu Allah Ta'ala terima. Dia ni kata, aku masuk penjara 10 tahun dah. 10 kali masuk penjara sebab curi. Sebab curi aku masuk penjara, aku tak sanggup nak tengok hang ulama' ni masuk penjara.
Imam Ahmad kata kepada orang yang jawab dekat dia tadi, yang 10 kali masuk penjara, Imam Ahmad kata, hang punya syahwat untuk buat dosa, curi, tak hilang walaupun 10 kali hang masuk penjara. Syahwat nak mencuri tu ada juga. Walaupun hang dah masuk penjara, hang tetap nak mencuri juga. 10 kali masuk, hang tak taubat, nak mencuri juga. Takkanlah syahwat aku nak berpegang dengan agama Allah nak hilang kerana sekali masuk penjara. Orang tu kata betul juga, hang duduk buat macam hang nak buat. Dalam sebahagian riwayat dia ceritakan ada orang yang salah, yang jahat masuk dalam penjara, jumpa Imam Ahmad. Dia kata, hang jangan putus asa. Hang mati, tetap akan mati. Sama ada hang mati hina ataupun mati mulia. Mati pegang dengan pandangan, ini orang awam mana tahu akidah apa. Tapi dia tengok Imam Ahmad, orang agama, lawan pemerintah yang zalim, yang hukum dia bagi nasihat kepada Imam Ahmad, jangan tunduk kepada pemerintah, mati-mati mulia. Kalau hang tunduk kepada pemerintah, hang dipandang tinggi, tapi mati tetap akan mati juga. Nampak? Motivasi ulama tak boleh pakai. Imam Ahmad belajar daripada penjara. Dia sembang-sembang dengan orang penjara, ini memberikan kekuatan kepada Imam Ahmad. Sampailah lepas tu, zaman Mu'tasim, cerita yang masyhur kan, Mu'tasim buka Ammuriyah. Yang ada satu orang perempuan, dia dizalimi, panggil, wah Mu'tasim hantar tentera, buka Ammuriyah. Ketika itu Imam Ahmad, dia gembira. Imam Ahmad kata, aku maafkan semua yang Mu'tasim buat setelah Ammuriyah dibuka. Imam Ahmad seronok. Mu'tasim pun lepaskan dia daripada penjara. Apabila dia dilepaskan, Imam Ahmad tidak, dia masih lagi, sebab selepas Mu'tasim Al-Wathiq billah, Al-Wathiq pun masih lagi Mu'tazilah. Imam Ahmad tak dibenarkan untuk mengajar. Dia boleh duduk rumah aja, masjid dan balik ke rumah. Itu je perjalanan. Dia tak boleh mengajar. Jadi tuan-tuan, jangan marah tak dapat tauliah. Yang tu relax ya. Imam Ahmad pun tak dapat tauliah. Apalah sangat kita punya tauliah tak dapat. Tak ada masalah. Kan? Benda kecil. Bayangkan orang yang kadang-kadang ada kawan-kawan kita marah. Mana boleh tak bagi tauliah apa semua. Tak apa. Kita jangan marah. Orang bagi, tak bagi. Boleh ajak, kita ajak. Tak boleh ajak, kita ajak curi-curi. Ajak kan? Tapi Imam Ahmad pun tak bagi tauliah. Zaman Wathiq, tak dapat tauliah. Tak boleh mengajak. Dia boleh pergi masjid, balik ke rumah sahaja. Tak boleh jumpa orang, tak boleh mengajak. Mu'tasim mati, Wathiq mati. Lepas tu datang Mutawakkil. Mutawakkil awal-awal Mu'tazilah juga. Tapi lepas tu dia bertaubat, barulah dia kembali mengikut aliran sunnah. Apabila dia kembali mengikut sunnah, mengatakan bahawa Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Ketika itu Ahmad dapat kedudukan yang tinggi dan dihormati. Mutawakkil hantar harta banyak kepada Ahmad. Ahmad tetap firm, dia tak terima. Ahmad hebatnya, dia bukan salah cari pemerintah ni. Kena ada hubungan yang baik dengan pemerintah untuk nak dapat kelebihan, dapat ruang. Tapi Ahmad dia tak ambil ruang tu. Zaman Imam Syafi'i dah meninggal dah sebelum tu. Awal tahun 200 Imam Syafi'i meninggal dah. Imam Syafi'i pernah bagi tahu kepada Ahmad, ada sebahagian perawi kita riwayat ni dhaif. Ada khalifah nak mencari qadi di Yaman. Hang pi ke Yaman sebab hang pun suka jumpa dengan Abdul Razak. Jadi pi duduk kat Yaman jadi qadi. Alang-alang hang nak pi jalan balik apa pun tak dapat, lebih baik jadi qadi. Imam Ahmad kata, sekali lagi hang bagi idea begini aku tak tengok dah muka hang. Imam Syafi'i pun tak bagi dah idea dekat dia. Sebab Ahmad dia tak suka. Dia tak suka dekat dengan pemerintah. Lepas di penjara, zaman Mutawakkil pun dia tak cari Mutawakkil. Mutawakkil berusaha berkali-kali nak hantar harta kepada Ahmad tapi dia tak ambil. Sampailah dia meninggal dunia. Jadi itu sedikit sebanyak tentang Imam Ahmad. Mazhab Hanbali pula. Okey, ni cerita sikit tentang mazhab Hanbali. Lepas tu Imam Ahmad ni, zaman kemudian, balik sikit cerita akidah tadi, zaman kemudian baru tersebar idea lagi satu tentang akidah. Zaman tu kan, pertembungan dia antara apa? Al-Quran kalamullah ataupun makhluk. Mu'tazilah kata makhluk. Imam Ahmad bertegas Al-Quran kalamullah. Abdul Rahman bin Mahdi kata sekali, selagi aku masih hidup, Ahmad masih hidup dan juga Ishaq bin Rahawih masih hidup, ketika itu sunnah tetap akan hidup. Sebab mereka ni antara orang yang kuat berpegang tak Al-Quran kalamullah. Jangan kata makhluk. Mereka bergaduh dan mereka berperang. Semua idea-idea logik mereka tolak. Yang bukan logik akal yang betul, bukan logik akal yang bersih. Logik Mu'tazilah mereka tolak. Antara satu isu lagi, Mu'tazilah kata tak boleh nampak Allah di akhirat. Sedangkan hadis Nabi SAW dan Al-Quran kata ila rabbiha nadhirah. Kamu akan melihat Tuhan kamu. Mu'tazilah kata tak boleh, mana boleh tengok Allah.
Imam Ahmad bertegas boleh tengok Allah. Mu'tazilah kata macam mana nak tengok Allah? Kalau tengok Allah, Allah ada limit lah. Allah kan tak ada limit. Kalau tak ada limit macam mana nak tengok? Tak ada limit, tak ada pemisah antara Tuhan dengan makhluk. Macam mana nak tengok? Ahmad kata, dalil kata boleh tengok, tengok Allah Ta'ala. Mereka tegas. Sampai lepas zaman Ahmad ni baru datang idea, baru berkembang idea Asy'ariyah. Idea Asy'ariyah ni dia di tengah-tengah. Okey, macam mana cerita sikit bab akidah. Tadi kita nampak dah dua pertembungan. Imam Ahmad dan juga para a'imah, mereka berpegang dengan Al-Quran kalamullah. Ni yang kita baca ni, baca tu kita lah, kita yang baca. Tulis ni kita lah tulis, ink tu kita punya ink. Tapi yang dibaca itu kalamullah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kalamullah, bukan makhluk. Nanti apabila hancur semua, binasa alam ni semua, Allah Ta'ala akan kata, limanil mulkul yaum, lillahil wahidil qahhar. Milik siapakah kerajaan pada hari ini? Ketika itu semua makhluk dah hancur, termasuk malaikat. Allah Ta'ala yang akan jawab, lillahil wahidil qahhar. Milik Allah satu-satunya Tuhan yang maha berkuasa. Kalamullah. Mu'tazilah kata, tak, ini bukan kalamullah, ini makhluk. Allah cipta Al-Quran, Allah turun mai kat kamu setelah Allah ciptakan daripada tak ada. Dia bukan kalamullah. Kemudian pertembungan ni menyebabkan Ahmad dipenjara. Buaiti dibunuh. Ramai ulama memilih untuk, tak apalah kita duduk diam-diam, tak payah lawan lah. Dua mazhab yang besar ni. Kemudian datang mazhab Asy'ariyah. Mazhab Asy'ariyah dia duduk di tengah-tengah. Mazhab Asy'ariyah kata, Al-Quran kalamullah. Ya, Al-Quran kalamullah. Tapi, kalamullah itu bukan Al-Quran yang kita baca. Kalamullah itu adalah sifat kalam yang bersifat azali. Sifat Allah yang bersifat azali, yang tak ada permulaan, yang tak ada penghujung, tak ada suara, tak ada huruf, tak ada susunan, tak ada banyak-banyak. Satu je sifat tu. Cumanya untuk menzahirkan sifat itu, Allah Ta'ala mencipta makhluk bagi menggambarkan sifat kalam kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So dia duduk tengah-tengah lah. Antara a'immatus salaf dan juga Mu'tazilah. Mu'tazilah menafikan sifat kalam. Asy'ariyah kata tak, sifat kalam ada. Sifat kalam ada. A'immatus sunnah yang terdahulu, Imam Ahmad dan sebagainya, mereka mengatakan bahawa Al-Quran ni yang kita baca ni kalamullah, yang kita baca setiap ni kita baca kalamullah. Asy'ariyah kata tak, yang tu bukan kalamullah. Ini makhluk. Tapi kalamullah tu ada. Makhluk ni bagi menggambarkan kalamullah yang asal. Ini sikit sebanyaklah cerita tentang perbezaan mazhab. Dan satu lagi isu itulah isu melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mu'tazilah kata tak boleh tengok Allah Ta'ala. Imam Ahmad bertegas bahawa kita akan lihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada doa yang Nabi SAW ajar. Ini doa yang bagus lah kalau tuan-tuan nak hafal kan. Tadi masalah dia bila nak baca tiba-tiba ni, selalu kita akan lupa. Antara riwayat Al-Hakim dan An-Nasa'i, Nabi SAW mengajarkan salah satu doa yang Nabi selalu baca. Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalq ahyini ma'alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza 'alimtal wafata khairan li. Ya Allah, sesungguhnya dengan pengetahuanmu tentang perkara ghaib dan kuasamu ke atas hamba-hambamu, hidupkanlah aku sekiranya hidup itu yang terbaik untukku, dan matikanlah aku sekiranya kematian itu, sekiranya engkau tahu kematian itu yang terbaik kepadaku. Allahumma inni as'aluka khasyyataka fil ghaibi wasyahadah, wa as'aluka kalimatal haqqi 'inda ridha wal ghadab, wa as'aluka qasda fil faqri wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu, takut kepadamu, perasaan takut kepadamu ketika ghaib, tersembunyi, dan juga ketika nyata. Memohon kepadamu kalimatul haq fil ridha wal ghadab, bercakap perkataan yang betul ketika ridha ataupun ketika marah, dan juga memohon kepadamu al-qasd, berlebih kurang, jangan melampau-lampau ketika senang dan juga ketika susah, ketika kaya dan ketika miskin. Allahumma inni as'aluka na'iman la yanfad wa qurrata 'ainin la tanqati'. Ya Allah, aku memohon kepadamu nikmat yang tidak terputus-putus dan juga penyejuk mata yang nikmat yang tidak berakhir dan juga penyejuk mata yang tidak terputus-putus. Allahumma inni as'aluka ridha bil qada'. Aku memohon kepadamu redha dengan ketentuanmu. Allahumma inni as'aluka ridha bil qada' wa bardal 'aishi ba'dal maut wa ladzatan nadhari ila wajhik wa bardan nadhari ila wajhik wa syauq ila liqa'ika. Empat benda lagi Nabi minta. Ya Allah, aku memohon kepadamu
redha dengan ketentuanmu, kesejukan hidup selepas kematian, keseronokan melihat wajahmu dan juga rindu untuk bertemu kepadamu. Ini salah satu yang Nabi SAW minta dalam doa ini. Was'alukan ladzatan nadhari ila wajhika, kesenangan ataupun keseronokan melihat wajah Allah. Kemudian Nabi SAW sebut, Allahumma inni a'udzubika min dharra'a mudirra wa min fitnatin mudillah. Minta lindung dengan Allah daripada semua yang memudaratkan dan fitnah yang menyesatkan. Allahumma zayyinni bi zinatil iman wa alhimni rushdah. Allah Subhanahu wa taala hiasi dengan iman dan juga Allahumma zayyinni bi zinatil iman wa ja'alna hudatan muhtadin, dan juga jadikan kita orang-orang yang mengikut petunjuk. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bi ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalq ahyini idza 'alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza 'alimtal wafata khairan li. Allahumma inni as'aluka khasyatika fil ghaibi wasyahada wa kalimatal ikhlasi fil ridha wal ghadab wal qasda fil faqri wal ghina. Allahumma inni a'udzubika na'iman la yanfad wa qurrata 'ainin la tanqati'. Sehingga akhir doa. Doa ini antara salah satu benda yang disebut memohon kepada Allah ladzatan nadhari ila wajhika, keseronokan dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nabi ajak kita doa, minta supaya kita dikurniakan untuk di akhirat kelak dapat lihat Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad bertegas bahawa hamba-hamba Allah yang beriman akan lihat Allah. Mu'tazilah kata ini mustahil, tak boleh lihat. Pertembungan di zaman itu. Kemudian datang Asy'ariyah. Asy'ariyah memilih pandangan yang pertengahan. Sebahagian Asy'ariyah kata boleh lihat, tapi bukan lihat yang macam kamu sangka tu. Lihat itu sebahagian mereka takwil, kata sekadar tambah ilmu sahaja. Sebahagian mereka kata lihat itu adalah lihat, tapi bukanlah lihat pada arah tertentu, ada sesuatu yang dia lihat dan sebagainya, bukan begitu. Jadi dia gitulah cerita dia mazhab-mazhab ni. Jadi itu sedikit sebanyak tentang bab akidah Imam Ahmad. Orang katakan Imam Ahmad adalah pejuang akidah sebab dia lawan tentang bab akidah, lawan Jahmiyah. Dalam fiqh pula, Imam Ahmad, keistimewaan mazhab Hambali ni, dia banyak mengikut fatwa-fatwa sahabat. Dan juga banyak, sebab Imam Ahmad, dia punya pengetahuan hadis dia sangat mendalam. Pengetahuan hadis dia melebihi imam-imam yang lain. Jadi disebabkan itu, kebanyakan fatwa Ahmad datang dengan dalil. Ijtihad Imam Ahmad tidak begitu banyak. Dia datang dengan dalil. Apa keistimewaan Imam Syafi'i? Mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, keistimewaannya adalah menggambarkan apa yang dikehendaki daripada syarak. Itu hebatnya Imam Syafi'i. Bila Imam Syafi'i menilai fatwa sahabat, Imam Syafi'i akan nilai fatwa ni mereka buat ni kerana mereka ikut Nabi ke? Ataupun kerana itu penilaian mereka sendiri yang kita boleh berbeza. Ini kelebihan Imam Syafi'i. Kalau hadis tu dhaif, Imam Syafi'i tolak. Bahkan hadis yang sahih sekalipun, Imam Syafi'i akan nilai hadis tu. Hadis ni Nabi buat, kenapa Nabi buat hadis ni? Adakah sebab Nabi nak suruh kamu ikut begitu? Ataupun sekadar nasihat sahaja? Imam Syafi'i dia ada kelebihan. Dia tahu angle nak melihat hukum syarak. Contohnya kan, kencing berdiri, hadis kencing berdiri. Ada hadis Nabi larang. Ada hadis para sahabat meriwayatkan ketika mereka keluar bermusafir, Nabi jalan jauh daripada mereka, Nabi buang air dalam keadaan berdiri. Imam Syafi'i kaji, macam mana clash ni nak selesai kan? Itu yang Imam Syafi'i kata, adabnya duduk lebih baik. Jadi nasihat suruh duduk itu adalah nasihat di sudut adab, bukan hukum syarak yang wajib. Tapi kalau dalam keadaan tertentu, berdiri lebih mudah, boleh berdiri, tak ada masalah. So Imam Syafi'i punya kemahiran adalah untuk melihat hadis-hadis ni, apa yang Nabi SAW nak sampaikan. Banyaklah kes begitu, minum berdiri dan minum duduk, sama juga Imam Syafi'i bahas. Imam Malik pula, kelebihan Imam Malik, nanti kita akan baca lanjut bila kita bincang pasal Imam Malik. Kelebihan dia mengikut apa sahaja yang dilakukan orang Madinah. Apa yang orang Madinah tak buat, kalau ada hadis, Imam Malik akan tafsirkan hadis tu, ataupun dia akan terima hadis tu, ada perbahasan yang panjang. Tapi kalau tak ada hadis, orang Madinah pun tak buat, Imam Malik kata bid'ah terus.
Yang ni trend Imam Malik. Sebab itu banyak benda yang nampak macam okey je, Imam Malik kata ini bidah. Kumpul ramai-ramai lepas asar mengaji. Ikut pandangan Imam Syafi'i, selagi tak ada mudarat, selagi tidak mematikan mana-mana sunnah, selagi tak menyusahkan siapa-siapa, buat dah. Imam Malik punya pandangan pula, orang Madinah tak pernah buat macam tu, itu bid'ah. Baca Al-Quran ramai-ramai, suara ramai-ramai, baca serentak. Orang Syam kata, baca je lah, yang penting baca Al-Quran, macam mana cara baca terpulang masing-masing. Orang tanya kepada fatwa kepada Imam Malik. Imam Malik kata, kami kat Madinah tak baca macam tu. Kami baca seorang baca, yang lain dengar. Yang hampa buat tu, bid'ah. Kami tak buat macam tu, yang tu jadi bid'ah. Khatib bagi salam atas mimbar. Imam Malik kata, khatib bagi salam sekali je. Masuk dalam masjid, Assalamualaikum. Cukup. Lepas tu naik atas mimbar, dia baca khutbah. Habis khutbah, dia turun. Tak payah bagi salam sekali lagi atas mimbar. Pasal apa nak ulang 2 kali? Ulang 2 kali, bid'ah juga. Tadi kalau Imam Malik duduk sini, dia dengar Haji Rahman bagi salam 3 kali, bid'ah juga. Imam Malik punya kaedah macam tu. Apa orang Madinah tak buat, tak ada dalam hadis, bid'ah. Imam Syafi'i akan kaji. Nabi benarkan untuk zikir. Nabi baca zikir tertentu. Kalau nak baca zikir lain, boleh ke tak boleh? Imam Syafi'i kaji. Kalau begitu, tak ada masalah. Boleh baca zikir lain. Yang Nabi buat tu, contoh. Zikir lain nak baca, termasuk dalam ruang lingkup membacakan zikir. Boleh. Baca Al-Quran nak bagi hadiah kepada orang mati. Boleh ke tak boleh? Imam Syafi'i kata, ada ibadat yang boleh. Puasa boleh ganti. Solat tak boleh. Baca Quran dekat dengan solat, masuk dalam kategori solat. Tak sampai. Buat kenduri kepada orang mati. Imam Syafi'i kata, ini kalau buat akan menghidupkan kesedihan yang telah pun mati. Kesedihan tu dah hilang, hidupkan balik. Imam Syafi'i kata, ini tak boleh, bid'ah. So, tuan-tuan boleh tengok, Imam Syafi'i bila dia ulas satu hukum sunnah ataupun bid'ah, dia lihat di sebalik hukum tu, ada kesan ke tak ada kesan. Itu dasar Imam Syafi'i. Tapi dasar Imam Malik, aku tak pernah tengok orang Madinah buat macam ni. Hadis pun tak ada, bid'ah. Senang cerita. Tapi dua-dua sunnah. Dua-dua ni berdiri di atas sunnah. Imam Ahmad pula, Imam Ahmad menilai di sudut fatwa-fatwa sahabat. Jadi bid'ah di sisi Imam Ahmad agak longgar. Sebab selagi mana ada fatwa para sahabat melakukan yang demikian, Imam Ahmad tidak bermudah-mudah membid'ahkan amalan. Sebahagian amalan kontroversi. Pergi sapu mimbar Nabi SAW. Sapu mimbar di Madinah. Imam Malik kata bid'ah. Imam Ahmad kata ini dilakukan, ada riwayat para sahabat melakukan, dia kata ini boleh buat, tak ada masalah. Ini perbezaan cara fikir. Imam Ahmad melihat fatwa-fatwa sahabat dan sebagainya dalam bab fiqh, maka dalil yang digunakan dalam mazhab Hanbali dalam fiqh ini sangat luas. Sebab dia mengambil fatwa sahabat. Dijadikan asas untuk keluarkan hukum. Dan kalau tak ada fatwa sahabat, Imam Ahmad pakai istishab. Istishab ni stay dengan hukum asal selagi tak ada perubahan. Ini kaedah penting juga. Kalau benda tak ada hukum kan, benda-benda baru banyak duk mai. Jadi fatwa kaedah Imam Ahmad adalah istishab. Kekalkan hukum asal. Hukum asal macam mana? Makanan baru kalau orang reka, daging baru, tiba-tiba daging baru, binatang kita tak pernah jumpa. Tak pernah jumpa daripada zaman bila, baru jumpa tiba-tiba. Maka kaedah Imam Ahmad, kekalkan hukum asal. Dia termasuk makanan halal kepada kamu. Kecuali yang telah diharamkan. Kalau tak termasuk dalam kategori yang diharamkan, dia bukan binatang buas yang pakai kuku dia untuk tangkap, tak ada masalah, dia jadi halal. Ini namanya istishab. Kekalkan hukum asal. Jadi kaedah mazhab Hanbali, Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, fatwa sahabat. Kalau tak ada fatwa sahabat, mereka menggunakan istishab. Kekalkan pada hukum asal. Selepas kekalkan hukum asal tu, kalau tak ada juga, dalam sebahagian kes, mereka berhujah berdasarkan maslahah. Benda yang memberi kebaikan umum kepada orang ramai, dijadikan hujah. Kadang-kadang kan, berhukum, cerita berhukum. Hukum ni kadang-kadang rigid. Tak, dalil kan? Dalil menunjukkan sesuatu yang rigid. Tetapi di sudut amalan, ada bab yang kita berlebih kurang. Jual beli, sebagai contoh kan, jual beli. Jual beli, mesti ada benda yang dijual tertentu. Mesti ada pembeli. Benda yang dijual, ada pembeli, ada penjual, ada harga, ada akad. Konteks biasa jual beli. Nak beli ayak, ini ayak, ini harga ayak, ini penjual, ini pembeli, ini akad. Kena ada semua ni. Kalau tidak, jual beli tu tak sah lah. Kalau tak ada akad,
tak ada akad, jual beli tak sah. Cuma zaman lah ni orang beli mesin dia tak pakai akad lah, senang beli mesin bubuh duit, keluar duit kat situ. Akad dianggap perjanjian biasa. Okey, itu satu cerita. Boleh tak kita jual beli benda yang tak tentu? Boleh tak? Kita tak tahu banyak mana nak pakai, tapi kita jual beli juga. Boleh tak? Pancing ikan di kolam yang banyak duit siap-siap, pancing banyak mana dapat ikan, hang ambil bawa balik. Boleh ke tak boleh? Bayar fee, katakan bayar 100, hang ada sejam untuk pancing ikan. Hang pancing banyak mana hang nak, betul hang balik. Dapat 4 ekor pun 4 ekor. Tak dapat langsung pun tak dapat langsung. Tapi kat tempat pancing tu dia kena letak board kat depan. Haji Rahman yang bagi dia mancing. Dia mancing habis semua ikan dia bawa balik. Dia letak board kat depan. Orang-orang yang kaki mancing yang bagi dia masuk. Cuma boleh tak boleh macam tu? Boleh tak? Ikut hukum asal tak boleh. Sebab ada unsur perjudian. Kita bayar untuk satu yang tak pasti, banyak mana guna tak tahu. Boleh jadi kita dapat sama dengan harga yang kita beli tu. Boleh jadi tidak. Ini sebelum ni banyak orang tanya, kad diskaun. Kad diskaun boleh tak boleh bayar untuk dapatkan entertainment punya tiket ataupun voucher? Tak boleh. Sebab unsur perjudian. Kita guna semua ke? Kita tak guna semua ke? Kita tak tahu. Di situ ada unsur ketidakpastian dalam akad jual beli. Jadi tak boleh. Dapat free, tak apa. Dapat free, kita tak keluarkan modal. Itu bukan judi. Dapat free, hang guna, hang tak guna pun tak apa. Tapi kalau bayar untuk tu, itu tak boleh. Ada perjudian. Kalau dah terbeli, bagi ke orang lain. Bagi ke orang lain. Orang lain yang ambil tu, pada dia bukan judi. Dia dapat hadiah. Itu keluar daripada. Imam Malik ada satu fatwa. Orang tanya Imam Malik, harta-harta yang haram ni nak buat apa? Imam Malik kata harta yang haram ni infakkan dia. Tapi aku tidak menjamin itu yakfi ke. Aku tak jamin itu cukup untuk kamu, memadai. Tapi itu cara yang terbaik untuk kamu buat, infakkan dia. Jadi kalau dah terbeli benda-benda yang tidak pasti, yang haram ini, kalau dah terbeli, bagi ke orang lah. Orang yang terima tu pada dia tak haram. Dia tak haram sebab dia tak beli. Baik. Membership sama juga. Kalau kena bayar untuk dapatkan kad diskaun, itu termasuk perjudian. Kalau tak payah bayar, dapat free, tak apa. Aha. Okey, kalau buy one free one dan sebagainya, package-package begini tak ada masalah sebab yang lebih itu adalah hadiah. Kita beli, kita dapat apa yang kita nak khidmat itu, selepas itu dia bagi hadiah kepada control society, orang pembeli sahaja. Sama juga macam kita pergi beli barang dekat Lulu, dapat tiket, bubur-bubur tiket, esok keluar nombor kita, dapat Land Cruiser sebiji. Contoh, itu tak apa. Ini bukan judi, ini hadiah turun dari langit. Sebatlah Land Cruiser tu. Boleh. Sebab kita beli kat Lulu tu sebab bukan nak cari Land Cruiser. Kita beli barang, kita banyak duit. Dia yang bagi kupon tu. Tak ada apa-apa komitmen tambahan. Itu okey. Tapi kalau beli kupon tu, ini judi. Kalau kita beli, dia jadi judi. Insurans sama juga. Ini kena jaga tuan-tuan. Bukan insurans. Warranty sama juga. Tuan-tuan beli kereta. Kalau beli kereta kan, mahal lah. Contoh beli X5 ke X6 ke, kereta mahal-mahal ni kan. Extended warranty. Okay. Kalau ketika beli kereta, kita bayar extended warranty tu. Ketika kita beli kereta, kita bayar harga lebih untuk dapat extended warranty. Itu okey. Kontrak pembelian kereta berserta dengan extended warranty. Tapi kereta dah beli dah. Lepas tahun baru buat extended warranty. Ini judi. Ini penting. Sebelum saya nak masuk cerita pasal fatwa ni, kena jaga. Kalau beli ketika itu, sebahagian ulama' menunjukkan ada dua option. Warranty setahun, warranty 2 tahun. Bayar lebih sikit, warranty 2 tahun. Okey, kontrak kita jual beli. Tetapi, kalau dah beli dah, lepas tahun pakai baru fikir, kereta aku mungkin akan lingkup. Beli warranty. Yang ni judi. Ini judi juga. Tak cukup duit, dia tak beli warranty lagi, dia simpan duit sikit lagi, lepas tu baru beli warranty, itu judi. Baik. Saya nak bawa soalan ni kepada, kadang-kadang, ada benda yang kecil je pun. Contohnya, pergi ke tandas awam.
Pi ke tandas awam, mana kita tahu ayak berapa liter nak guna? Ada siapa-siapa dia tahu nak guna ayak berapa liter? Saya masuk 500 ml, tak pakai lebih, tak lebih. 500 ml, tak, mana orang tahu? Ada orang masuk tak pakai ayak langsung. Dia pakai tisu. Ada orang masuk, dia ada OCD ke apa, habis satu baldi punya ayak dia pakai. Baik. Bayak sama juga. Yang pakai tisu pun bayak 5 kupang. Yang pakai paip pun bayak 5 kupang. Yang pakai baldi pun bayak 5 kupang. Yang pergi basuh jamban tu pun bayak 5 kupang juga. Ini kira macam mana? Boleh ke tak boleh? Masuk tandas awam macam mana? Akad memang tak ada lah kan. Kita masuk tandas awam, kita tak kata saya masuk saya bayak, kita bagi je kan. Kira macam mana? Maka di sini, keadaan-keadaan begini, maslahah penting. Maslahah penting sebab interaksi itu memudahkan orang dan dia tafih, benda kecil. Benda kecil memudahkan orang, ini istihsan dengan maslahah. Ini kena jaga. Dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i tak bagi pakai istihsan. Istihsan ni macam trik untuk keluar daripada qiyas. So qiyas, kalau ikut qiyas, kaedah ni tak boleh masuk tandas awam, tak boleh hang kena declare siap-siap apa yang hang nak pakai. Kena declare siap-siap, aku nak pakai ayak banyak ni, aku bayar harga ayak banyak ni. Okey, settle. Kalau pakai lebih, hang nak aku refund balik tak duit hang? Kalau kita pakai ayak kurang kan, nak aku refund balik duit hang? Tak apa, aku halalkan. Okey, halalkan. Tapi kaedah tu susah lah kan? Kan banyak kerja. Maka untuk benda-benda begini, para ulama mazhab Hanafi memasukkan unsur istihsan. Istihsan ni adalah cara untuk keluar daripada qiyas. Bab ni tak payah ikut qiyas, kita ikut benda lain. Kita ikut maslahah ataupun kita ikut isyarat-isyarat yang tersembunyi. Okey. Dalam Hanafi ada istihsan. Dalam Hambali, jalan keluar dia pula adalah maslahah. Dalam madhab Maliki, fatwa ahli Madinah dan juga maslahah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, kebanyakannya Imam Syafi'i akan menilai apa maksud di sebalik dalil tu. Imam Syafi'i akan melihat apa maksud yang nak disampaikan melalui dalil tu. Ini benda yang unik lah. Setiap mazhab ada keistimewaan dia. Tetapi akhirnya mazhab-mazhab ni datang untuk menceritakan apa yang Allah Ta'ala nak kita buat. Nanti kalau ada masa, kita boleh sambung panjangkan lagi bab ni. Saya berhenti setakat ni dulu kot untuk hari ni. Kau nak tanya boleh? Kalau yang insurans, kita beli untuk yang banjir. Insurans ke warranty ni? Oh, insurans pula. Okey. Tuan-tuan, ni satu benda lagi. Saya jarang cerita bab ni sebab pakar dalam bidang ni selalu cerita. Ustaz Zamri selalu cerita bab ni. Tapi saya nak ingatkan jugalah. Sebagai tanggungjawab, saya kena ingatkan juga benda yang sama. Insurans judi. Insurans judi. Okey? Apa sahaja insurans? Tak boleh. Semua insurans judi. Sebab akad insurans tu sama macam kes tadi. Kita bayar, boleh jadi kita guna. Boleh jadi kita tak guna. Jadi kita tak tahu kita guna ke tidak khidmat tu, itu judi. Ni baru nak masuk cerita takaful pula. Takaful, akad dia lain. Takaful, akad dia adalah saling tolong menolong. Macam khairat kematian dekat kampung. Semua orang kampung akan ada tukang kutip duit tu, dia pergi setiap rumah, dia kutip khairat kematian. Sebulan RM4, sebulan RM4, sebulan RM4. Niat dia apa? Nanti siapa-siapa mati, kita sama-sama pakai duit kita ni, kita tolong orang tu. Kita tolong orang yang mati, keluarga yang mati tu. Ini takaful, tolong menolong. Ini boleh. Bahkan ini dianjurkan oleh syarak. Jadi, takaful halal di sudut syarak, bahkan dianjurkan untuk tolong menolong. Akad dia lain. Akad dia takaful, saling tolong menolong. Insurans tak. Insurans judi. Jadi tuan-tuan, ini juga benda penting. Terutamanya negara-negara yang ada pilihan. Saya memang jarang sebut benda ni, tapi dah alang-alang dah masuk bab ni, kita panjangkan. Negara yang ada pilihan, ada takaful dan ada insurans, haram beli insurans. Beli takaful. Bukan beli takaful, carum ataupun masuk dalam sistem takaful untuk tolong menolong. Di negara yang ada dua-dua terutamanya. Walaupun benda tu kadang-kadang kecil je, third party insurance dengan third party takaful bunyi macam sama, tak sama.
Insurans tu judi. Takaful itu akad dia sah. Akad dia sah kerana tolong-menolong di antara satu sama lain. Jadi ini pentinglah. Kita kadang-kadang terlepas pandang, kena ambil perhatian juga. Takaful tak apa. Insurans tak boleh. Tapi kalau kita tak bayar, company bagi QLM, yang tu lain cerita. Yang tu boleh pakai. Sebab bukan kita yang bayar. Apabila bukan kita yang bayar, kita tak terlibat dalam akad itu. Orang lain yang terlibat. Orang lain yang beli bagi kat kita, kita pakai. Ini cerita lain. Tapi sendiri beli, takaful. Jadi ini sedikit sebanyak untuk panjangkan masalah tadi. Balik kepada soalan Haji Kai tu. Untuk situasi banjir sahaja, kalau ada takaful begitu, boleh pakai takaful. Tapi insurans tak boleh. Okey? Wallahu a'lam. Bab ni kan tuan-tuan, bab ni saya pun tak tahu pasal orang tak ambil berat kan. Di Malaysia terutamanya, bank Islam ni banyak ada. Perbankan Islam ni semua ada, sampai Hong Leong pun ada. Hong Leong ada Islamic, Public Bank ada Islamic, Maybank ada Islamic, semua ada. Tapi ada juga orang dia tak mau Islamic. Tak sama lah, tak beza pun. Tapi walaupun Islamic, saya dengan bank Islam saya frasa. Bank Islam punya app memang siapa boleh bersabak, dia tahap wali lah. Apa punya app lah bank Islam pakai, kita pun tak tahu. Tapi masalah perbankan Islam ni banyak dah. Jadi tak ada alasan lah untuk kita tak mau pakai perbankan Islam ni. Wallahu a'lam. Ustaz, satu soalan lah. Berbalik kepada Imam Ahmad tadi. Adakah ada direkodkan ataupun satu cerita yang mengatakan Imam Ahmad ni ada karamah-karamah tertentu, Ustaz? Karamah Imam Ahmad sebagaimana imam lain juga. Tuan-tuan, tentang karamah berlaku kepada ramai di kalangan mereka. Antara karamah yang paling banyak kedengaran ataupun kita lihat adalah doa mereka dimakbulkan. Allah Ta'ala bagi doa ataupun cakap mereka itu ataupun firasat mereka itu betul. Ini Allah Ta'ala bagi kepada ramai orang. Imam Ahmad juga, apabila Imam Ahmad doa, dia doa supaya dia tak jumpa dengan makmun, dia tak jumpa dengan makmun mati sebelum tu. Dan demikian juga kisah-kisah yang lain. Pada saya tak mendalam dalam bab itu, tapi kisah tentang karamah, ia adalah benda biasa yang berlaku kepada ramai wali-wali Allah. Cuma salah satu benda yang kita kena ambil perhatian juga, karamah bukan bukti kebenaran. Sebab ada orang yang Allah Ta'ala bagi kat dia untuk istidraj, untuk jadikan dia jauh lebih sesat. Ada orang Allah Ta'ala bagi kat dia sebagai karamah. Kita tak boleh bezakan di antara kedua-duanya. Dan karamah bukan benda yang kita boleh kontrol. Karamah bukan macam mukjizat. Mukjizat Allah Ta'ala bagi kepada Nabi untuk kontrol dan untuk lemahkan musuh. Karamah tidak. Karamah hadiah yang Allah Ta'ala bagi kepada orang beriman. Allah bagi hadiah. Bila Allah Ta'ala nak bagi, Allah Ta'ala bagi. Macam kisah pemuda budak yang Ashabul Ukhdud tu kan. Dia pun nak bunuh dia. Berkali-kali nak bunuh dia, tak jadi, tak mati. Akhirnya dia mati apabila kena panah dengan mata panah yang keluar daripada dia punya simpanan sendiri. Baca, dia suruh raja nak bunuh dia tu, baca Bismillah wa Rabbil Ghulam, dengan nama Allah, Tuhan kepada budak kecil. Panah dia, baru dia mati. Sebelum tu dia angkat dia pergi naik atas bukit bergoyang, mati orang yang bawa dia. Dia tak mati, dia turun pergi jumpa raja. Raja kata, apa jadi kang? Dia kata, depa bawa naik aku atas bukit tu goyang, depa mati, aku turun. Raja kata, tak apa, bawa kumpulan lagi satu pula, bawa naik kapal, pi tengah laut, hampa lempak dia tengah laut. Budak tu kata, okay, let's go on. Dia pun pi ikut depa sampai tengah laut, kapal pula goyang, mati semua orang yang bawa dia. Budak tu, susah aku nak kena kayuh balik budak kapal ni, semua orang nak mati kan. Dia pun kayuh balik, pergi jumpa raja, tengok aku tak mati. Budak tu kata kat raja, susah nak bunuh aku banyak kali tak mati, mai aku bagi hang satu cara, mesti boleh mati punya. Ambil mata panah aku punya sendiri, hang tarik panah tu, baca bismillah, panah aku. Raja kata, okey, kalau macam tu cantik. Raja pun ambil panah tu, bismillah, panah budak tu mati. Budak tu mati, satu kampung masuk Islam. Raja kata, alamak, aku nak bunuh budak ni sebab dia bawa agama baru. Lalas semua orang ikut agama dia. Raja bakar mereka semua. Dia buat dalam periuk besar. Tu yang Ashabul Ukhdud tu. Qutila Ashabul Ukhdud an-nari dhatil waqud. Dia bakar dan dia bunuh semua sekali. Ini cerita tentang karamah lah. Karamah ini kadang-kadang Allah Ta'ala bagi jadi, kadang-kadang Allah Ta'ala tak bagi jadi sebagai kemuliaan, dan dia berlaku kepada banyak wali-wali Allah dan orang-orang yang saleh. Wallahu a'lam.
Muslimat ada nak satu soalan sebelum kita tutup. Kai tadi dah tanya. Ada? Kalau tak ada kita tutup. Ada lagi? Masih nak tanya? Belum tanya masih. Oh, okey. Ini satu masalah yang kita kadang-kadang ramai orang kita. Nama ni kan, nama orang-orang Arab. Terutamanya Arab yang kuat dengan sejarah jahiliyah, Arab jahiliyah. Daripada jahiliyah, kemudian mereka terima Islam. Bangsa Arab yang beginilah. Bukan African origin. Sebab African origin dia ada budaya dia sendiri. Ialah mereka tetap Arab juga. Algeria, Morocco, Tunisia, Sudan, Egypt. Mereka Arab juga. Tapi mereka Arab yang Arab celuk. Asal dia bukan Arab. Bila Arab sampai agama sampai kat mereka ambil agama dan mereka ambil Arab sekali. Mereka pun jadi Arab. Bila mereka jadi Arab, bahasa mereka bahasa Arab. Tapi budaya ada percampuran budaya Arab dengan budaya mereka dulu-dulu. Sama juga dengan Iraq dan juga Iran. Iran memang tak Iraq. Iraq bukan Arab dulu. Tapi bila dia jadi sebahagian tempat Arab lah ketika zaman Nabi Ibrahim lagi. Sebahagian tempat bukan Arab. Jahiliyah, Arab jahiliyah ataupun musta'rabah yang asalnya daripada zaman Nabi Ibrahim ni, yang di Hijaz, bermula di Hijaz ataupun di Syam, sebahagian di Syam. Hijaz ni, budaya Hijaz ini asalnya budaya inilah yang dikembangkan ke banyak tempat. Terutamanya Al-Quran turun dengan bahasa Quraisy. Jadi bila dikembangkan, kesan Arab ini dirasai di semua tempat seawal 100 Hijrah, 200 Hijrah telah dirasai di banyak tempat-tempat ni. Meskipun asalnya mungkin mereka di luar sikit daripada kawasan Arab, Khurasan dan sebagainya, di luar dah. Antara kesan yang sampai kepada mereka adalah nama. Nama-nama Arab diterima dan dipakai. Bukan nama Arab, nama Hijaz. Nama Hijaz. Yang terkenal di Hijaz pada ketika itu adalah seorang, satu nama, satu perkataan. Itu terkenal. Itu budaya Hijaz. Satu nama, satu perkataan. Dan nama dia, kemuliaan orang Hijaz adalah mereka ulang-ulang nama yang sama. Ini budaya daripada zaman jahiliyah dulu. Nak bagi sebutan nama, Nabi SAW, cucu 3 orang, Hasan, Husin, Muhsin. Seorang tu meninggal awal, Hasan, Husin. Nama bunyi macam sama, dekat-dekat. Ramai di kalangan sahabat Nabi SAW, nama Sa'ad. Ramai yang namanya Abdullah. Ramai. Sangat nama Abdullah, ramai. Abdul Rahman, ramai. Di kalangan sahabat Nabi. Jadi nama-nama ni, dia berlegar-legar pada nama-nama itu sahaja. Tak banyak nama yang ada. Pilihan dia tak banyak. Sikit-sikit je. Ini sahaja nama-nama Arab pada ketika itu. Sikitlah, tak sampai 100 nama pun. Biasanya kalau dalam keluarga, semua keluarga akan ada lah nama Abdullah salah seorang. Selepas nama Islam kan, selepas datang Islam, tiap-tiap family akan ada orang nama Abdullah. Akan ada orang nama Muhammad. Setelah nama Nabi SAW, selepas zaman Nabi, setiap family Arab Hijaz ni akan ada dalam tu Abdullah, dalam tu Muhammad. Tiap-tiap family akan ada. Dia pusing-pusing tang tu je lah. Dan kadang-kadang ada perkataan, maksudnya bagus, tapi dia pun tak guna buat nama pun. Nama-nama Allah yang mulia, nama-nama Allah yang mulia, sebahagiannya dia pun guna buat nama. Abdul Rahman ada. Abdul Rahim, banyak yang guna. Abdul Aziz, banyak yang guna. Tapi nama-nama Abdul Ghaffar, Abdul Muhaimin, ini betul, maksudnya betul. Tapi jarang digunakan oleh Arab di kawasan Hijaz. Maksudnya betul tapi jarang digunakan. So, balik kepada budaya mereka. Tapi tuan-tuan jangan nilai ini berdasarkan apa yang berlaku di Afrika. Utara Afrika lain. Nama mereka ada budaya sendiri, daripada 3-4 patah perkataan sama macam kita. Di sini dia lain. Baik. Para imam, asal kebanyakan mereka mungkin datang daripada keluarga agama walaupun mereka sebahagian dia di luar daripada kawasan Hijaz. Nama mereka sebagaimana nama para sahabat Nabi begitulah. Satu patah perkataan. Ahmad. Nama dia Ahmad. Sepatah je. Sepatah je. Mereka tak panggil lah potong nama bagi kecil. Kita nama Ahmad kita panggil Mat. Kita buat itu kan. Abdullah kita panggil Dolah. Rahman kita panggil Man. Abdul Rahman kita panggil Man. Kita potong bagi kecil. Arab dia potong juga. Tapi dia potong biasa masa budak tu kecil je lah. Dia panggil nama manja. Apa nama? Abdul Aziz. Dia panggil Azuz.
Begitulah lebih kurang bagi nama manja. Ketika dia kecil, besar-besar orang tak panggil. Dalam macam tu dah tak comel dah, besar-besar nak panggil nama budak kecil ni. Begitulah nama para imam. Ahmad, Malik, Muhammad, Nu'man. Nama-nama imam-imam besar begitu. Laith, Sa'ad, Uthman. Nama-nama yang begitu saja dia pusing-pusing. Tetapi pada mereka ada nama gelaran. Mereka ada gelaran. Sama ada gelaran tu kampung mereka, Tabrani, Asqalani, kampung mereka, Dimashqi, Baghdadi, ataupun gelaran tu nama keturunan mereka, Al-Zuhali, Al-Qurashi. Ini nama keturunan, nama tempat ataupun nama keturunan, ataupun kadang-kadang gelaran tu datang daripada sikap mereka. Bukan sikap, badan mereka. Ada orang dia cacat sebelah mata, orang panggil dia a'raj. A'raj ni mata yang sebelah dia daging timbul, dia tak nampak, orang panggil dia a'raj. A'ma, asam bisu. Asam. So gelaran ni datang daripada macam-macam. Ada main nama kampung, ada main nama keturunan dia, ada yang main daripada nama tubuh badan dia yang orang nampak. Yang obvious daripada dia orang akan sebut. Ini Arab punya nama. Itu gelaran dia. Dan ada kunyah juga. Abu sekian-sekian kunyah. Jadi, nama para imam, kalau kita nak ikut, nama orang tu, nama dia biasa sepatah-sepatah perkataan je lah. Nama dia sepatah. Dia dikenali dengan perkataan tertentu. Tapi dikenali ini bukan spesifik untuk dia. Ramai orang yang akan dikenali macam tu. Ramai orang dikenali macam tu. Haji Rahman asal mana? Tahu tak Johor kat mana? Ha? Batu Pahat. Contohnya lah, kalau Batu Pahat tu dalam perkataan Arab, akan ada 30,000 orang nama dia Batu Pahat. Bila dia keluar kan, Haji Rahman keluar, mai duk kata, orang akan panggil dia Batu Pahat. Tapi bukan eksklusif untuk dia seorang. Ada berpuluh-puluh ribu orang lagi yang orang panggil Batu Pahat. Sama. Ini fungsi gelaran. Gelaran Tabrani tu, ramai orang pakai gelaran tu. Ramai, sebab nama tempat. Asqalani, ramai. Cuma yang kita kenal, Ibn Hajar Al-Asqalani seorang lah. Tapi nama Asqalan tu ramai. Orang yang keluar daripada kampung tu, dia pergi ke tempat lain, orang panggil dia Asqalan. Malizi, kalau kita mungkin Malizi orang panggil kan, orang panggil nama begitu. Asqalan tu lah ni tempat yang Hamas punya bom duk sampai tiap hari tu lah, yang duk kat Rilaf Gaza tu. Jadi orang kita kadang-kadang dia duk ingat nama tu nama imam. Kan dia pergi nama anak Tabrani, Asqalani, apa lagi dia pergi bubuh Baghdadi, dia pergi bubuh Kufi, dia pergi bubuh nama-nama je. Tapi ini asalnya Arab tu bukan nama, itu gelaran. Syafi'i, kita bagi nama Syafi'i. Syafi'i itu bukan nama Imam Syafi'i, itu nama keturunan dia. Dia pun tak bubuh nama dekat sini, tapi ada orang keturunan Syafi'i. Ada keturunan Syafi'i. Kawan saya Abdul Aziz Syafi'i. Nasab dia sampai sama dengan nasab Imam Syafi'i. Tapi itu bukan nama. Tapi tak apalah, orang kita yang penting dia sebut macam sedap, jadilah sedap. Ada kawan saya seorang, kawan baik juga, dia suka ulama Saudi seorang, Saleh Fauzan. Dia bubuh nama Saleh Fauzan, tapi dia duduk Malaysia, semua orang ada Muhammad, dia tambah Muhammad kat depan, Muhammad Saleh Fauzan. Kawan baik saya, mungkin dia tengok video. Tak apalah, sedap bunyi Muhammad Saleh Fauzan. Tapi dia tu, nama dia Saleh je. Fauzan nama keturunan dia. Muhammad kita nak bagi lengkap sebab kita orang Malaysia bubuh nama depan tu. Tak apalah, terpulang masing-masing. Cuma berbalik kepada nama, mereka dikenali dengan gelaran-gelaran lebih daripada nama mereka. Sebab bila mereka keluar, zaman tu bila mereka travel, keluar daripada kampung mereka, ketika itu eksklusif. Berapa ramai sangat yang Batu Pahat ada sini, Haji Rahman seorang ada lagi. Oh, Melaka. Tak ramai kan? Jadi gelaran tu bila dia keluar daripada kampung dia, kenalah orang tahu. Seorang tu je. Jadi itulah fungsi gelaran yang ada pada zaman itu, dan dia dikenali sebab ada orang-orang tertentu yang famous dengan gelaran tertentu. Tapi itu bukan nama mereka lah asalnya. Itu nama Tok Wan dia. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Okey. Panjang dah. 9.30 kita punya apa ni? Cut off time. Okeylah, kita tutup Semoga ilmu yang banyak ni, banyak bahan ni susah nak masuk ni. Dia kalau sikit banyak masuk. Dah tua-tua ni dia punya RAM dia rendah sikit. Sedap cerita lah sebab cerita kan, sejarah kan. Tapi lepas tu habis tak tahu apa cerita.
Tapi okeylah insyaAllah. Yang penting kita terus istiqamah. Kalau Ustaz buat tajuk 3 kali, Imam Ahmad mesti masuk kepala insyaAllah. Okeylah Ustaz, kita tutup majlis lah rasanya. Moga majlis kita dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perjalanan kita mendapat perjalanan yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala dan terus beristiqamah dalam menuntut ilmu insya-Allah ya. Kita sudahi dengan aku lihaza astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.